Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana setia dan juga masih kekal bersama kami di TV1 Berita RTM untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini bersama saya Ismail Adnan. Dan saya Hani Hamid di sini. Alhamdulillah. Saya rasa ramai sebenarnya kebanyakan yang dapat sampai ke kampung halaman masing-masing bersama dengan mereka yang tersayang. Sebab kita lihat Jumaat pada pukul 2 petang lebih kurang dah mula memenuhi lebuh raya utama negara. Ini spesifik di LPT semalam. Ya, LPT memang KLKO punya memang kesesakan tu. Betul, dan bila kesesakan itu berlaku, saya pasti ramai juga yang menjangkakan mana semua tak sabar untuk kejar waktu berbuka puasa bersama dengan keluarga. Jadi dah sampai ni, hasil hari ini mungkin keluar untuk membeli beberapa keperluan yang sangat akhir dan sebagainya. Pun kita doakan semoga semuanya berjalan lancar. Dan jangan lupa teruskan lagi lah mana-mana ibadah yang boleh kita lipat gandakan usaha kita. Kita ambil peluang malam-malam yang terakhir bulan Ramadan ini. InsyaAllah. Dan juga jangan lupa juga untuk menunaikan kewajipan bagi mengeluarkan zakat fitrah. Ya, untuk sebelum sampai kepada waktu-waktu yang orang kata emergency time itu. Jadi apa kata kita luangkan masa yang ada pada ketika ini untuk menunaikan zakat fitrah. InsyaAllah sama-sama kita saling memperingati sesama kita untuk memastikan agar kewajipan itu akan dapat ditunaikan sebelum hari kemenangan yang akan disambut. Betul. Selalunya orang ada yang nak kejar yang betul-betul nak dekat-dekat sembahyang raya tu kan. Tapi sebaik-baiknya kita lakukan awal sebab kita tahu kadang-kadang perkara yang tak terjangka. Kadang-kadang kita terlambat, lambat siap. Macam-macam lah benda berlaku tu. Jadi kita harapkan anda boleh lakukan lebih awal supaya sekurang-kurangnya tak adalah kita terlepas untuk kita menunaikan kewajipan kita. Hani beraya di Kuala Lumpur saja. Kuala Lumpur. Okey. Tak nak ke Negeri Sembilan? Itu akan dikongsikan nanti. InsyaAllah nanti ada kejutan kita di akan Negeri Sembilan pergi ke minggu kedua nanti di Negeri Sembilan. Okey, tapi sebelum itu kita nak bawakan berkenaan tentang perkembangan semasa bagi mereka yang merancang untuk pulang ke kampung halaman menggunakan pengangkutan awam. Ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, Kekerapan Perkhidmatan KTM Komuter akan ditambah baik kepada setiap 15 minit pada waktu puncak bermula 22 April ini. Penambahbaikan itu membabitkan laluan Tanjung Malim ke KL Sentral dan juga KL Sentral ke Tanjung Malim. Dan keseluruhan tiket perkhidmatan ETS termasuk tren tambahan bagi musim perayaan kali ini adalah 135,000 tiket. Alhamdulillah. Terima kasih pihak KTM Komuter dan Kementerian Pengangkutan. Betul. Ini juga sebagai satu perkara yang ditambah baik kekerapan tersebut untuk memudahkan penumpang terutama sekali di waktu puncak. Dan ramai juga yang menggunakan kenderaan kata kereta api, ETS dan sebagainya untuk cepat sampai ke destinasi dan tak perlu nak bersesak-sesak di jalan raya. Okey, ini pula kita kongsi sikit. Warga RTM komited memberikan yang terbaik kepada audiens menjelang hari ataupun musim perayaan. Pada Ketua Pengarahnya iaitu Datuk Seri Sulaiman berkata menghargai pengorbanan kaki tangan yang akan bertugas sepanjang Hari Raya Aidilfitri nanti. Okey, kita juga di Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran bermula kembali pada raya kedua. Dan saya dan Hani akan bersiaran pada raya keempat. InsyaAllah. Dan ada kejutan di Negeri Sembilan bersempena lawatan kita untuk menyambut kemeriahan Lebaran ini di Jempol dan juga Seromban. Seromban. Balik kampung awak lah. Yalah, nanti kita akan jumpa Wan. Wan mana dimaksudkan tu, kita tunggu, kita simpan. Tunggulah nanti. Okey, baik. Seterusnya kita bawakan pada anda di mana bagi menghargai jasa warga RTM yang komited dalam memberikan yang terbaik kepada audiens menjelang Aidilfitri, mana Ketua Pengarah Datuk Seri Sulaiman menyantuni kaki tangan yang akan bertugas sepanjang Hari Raya Aidilfitri nanti. Dan kata beliau, begitulah pengorbanan kita dalam industri ini. Kita berkorban untuk membawakan dongan terbaik kepada penonton. Banyak program menarik yang telah disediakan sepanjang Aidilfitri nanti. Jadi jangan terlepas siaran di televisyen. Boleh juga ikuti RTM Klik. Jadi ini yang dinyatakan oleh beliau selepas memberikan sumbangan penghargaan kepada barisan hadapan RTM di Menara Angkasa Puri pada semalam. InsyaAllah. Terima kasih yang berbahagia Ketua Pengarah Penyiaran, yang berbahagia Datuk Seri Sulaiman atas penghargaan yang diberikan kepada para petugas. Dan seterusnya, ini seringkali kita peringatkan dan juga kita war-warkan berkenaan tentang Ops Selamat yang dilakukan oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM, yang mana akan dilaksana bermula 8 ataupun Isnin nanti sehingga 13 April dengan tema Rumah Selamat Sampai ke Destinasi, yang berbagai ketua polis negara menyatakan pihaknya ataupun pihak PDRM berharap kerjasama penuh daripada masyarakat dan merancang perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Juga ni ada dinasihatkan juga oleh ketua polis negara berkenaan tentang kalau berkesempatan untuk memberikan maklumat berkenaan tentang jadual ataupun perjalanan pulang ke kampung halaman ke balai-balai polis berdekatan untuk
memastikan agar isu-isu keselamatan rumah sewaktu meninggalkan rumah pada musim perayaan ini akan dapat dipantau dan juga diawasi oleh pihak PDRM. InsyaAllah. Okey, baik. Dan pastinya menjelang Aidilfitri, harga barang keperluan stabil. Okey, ini nyatakan juga oleh KPDN sendiri. Dan manakala harga keperluan juga tiada sebarang kenaikan. Dan ini khusus di negeri Perlis, ibadah berdasarkan pemantauan dilakukan pihaknya. Bekalan barang penting ketika Aidilfitri, bawang, cili, daging, halia kelapa adalah mencukupi. Okey, baik. Jadi ini adalah antara perkongsian yang kita boleh bawakan pada hari ini. Selepas ini, kita juga akan membawa perbincangan hari ini. Ini topik yang saya kira amat menarik dan perlu kita peringatkan juga adalah berkenaan awas skam ataupun taktik ahlong sepanjang musim perayaan ini. Jadi mungkin dalam tuntutan kita untuk melunaskan perbelanjaan untuk musim perayaan, akan ada yang mengambil pinjaman tidak berlesen dan juga pinjaman seperti ini untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Cuma masih lagi kita memperingatkan, sambut dengan sederhana apa yang kita mampu dan juga apa yang boleh kita sediakan. Betul, jangan kerana keterdesakan anda, akhirnya nanti anda juga yang akan merana. Okey, kita akan bawakan semuanya dalam pengisah kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Papa, itu kan lampu merah. Kanak-kanak pun faham peraturan jalan raya. Berikut merupakan langkah-langkah keselamatan meninggalkan rumah semasa musim perayaan. Pastikan rumah dikunci dan dipasang CCTV. Kunci pendua disimpan di tempat yang selamat. Suis dan barang elektrik dimatikan. Maklumkan balai polis yang berhampiran sebelum meninggalkan rumah. Sentiasa pasangkan lampu apabila keluar rumah. Pastikan pintu, tingkap dan pintu pagar berkunci. Pasangkan penggera keselamatan. Dan pasangkan alat-alat keselamatan tambahan pada pintu utama. Pesanan ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di antara tujuan utama difardukan puasa itu supaya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang bertakwa. Nak tak kita semua jadi orang bertakwa? Saya yakin semua akan jawab nak. Tetapi, tahukah kita macam mana nak jadi orang bertakwa itu? Sudah pasti, kita mesti memanfaatkan akhir Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama,
bangunkan malam kita pada 10 malam terakhir ini. Sebab apa? Kita nak rebut Lailatul Qadar yang Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, banyakkan doa di hujung Ramadan ini. Sebab apa? Sebab kita akan berpisah dengan Ramadan dan kita belum pasti akan bertemu dengan Ramadan akan datang. Maka minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, pertemukan kami lagi dengan Ramadan akan datang. Mudah-mudahan Engkau makbulkan doa kami. Yang ketiga, banyakkan sedekah. Sebab apa? Akhir Ramadan ini adalah peluang yang sebaik-baiknya untuk kita memperbanyakkan sedekah. Di sana masih ramai orang yang susah, masih ramai orang yang tidak cukup makan. Maka kalau boleh saya cadangkan kepada sidang penonton, mana-mana rezeki kita yang ada dengan kita berkongsi dengan mereka yang susah dan memerlukan bantuan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, nak jadi orang bertakwa ni, kita kena usaha, kita kena ikhtiar. Kita tak boleh menyatakan, oh saya dah bertakwa. Kalau kita tak berusaha, kita takkan dapat. Kerana itu kata para ulama, at-taqwa dengan maksud imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjunjung semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Baik, kita dah hampir sebulan dalam bulan Ramadan ni. Agak-agak apakah output ataupun hasil yang kita dapat? Saya yakin insya-Allah sidang penonton, kita menjadi seorang yang lebih baik akhlaknya, menjaga tutur kata kita, dan kemudian kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain dengan lemah lembut, penuh kesantunan dan kasih sayang. Kita tak nak jadi orang yang sombong. Kita tak nak jadi orang yang pentingkan diri. Sebab apa? Orang bertakwa adalah orang yang menjaga pergaulan dengan orang lain, menyantuni orang-orang yang susah, dan akhirnya seorang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan sidang penonton semua kita menjadi di kalangan orang-orang bertakwa, dan akhirnya Ramadan kali ini yang terbaik daripada kita untuk Allah, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita sepanjang Ramadan tahun ini insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta, sejarah dan peristiwa yang berlaku pada tarikh 6 April. Tentera Turki diketuai Sultan Mehmed II memulakan peperangan bagi menguasai ibu negara Empire Byzantine, iaitu Konstantinopel. Kini ia dikenali sebagai Istanbul. Perancis mengumumkan akan berperang dengan Netherlands. Buat pertama kalinya, George Eastman menjual gulungan filem Kodak. Pada tarikh ini, buat julung kalinya, animasi kartun pertama di dunia diperkenalkan. Amerika Syarikat mengumumkan untuk menyertai Perang Dunia Pertama bagi menentang Jerman. Amerika Syarikat melancarkan ujian nuklear di Pulau Bikini Atoll. Gegaran gempa yang diberi nama Marsquake pertama kali berjaya dikesan oleh kapal pemantau NASA. Tular tangkap layar kononnya terjemahan daripada satu muat naik berbahasa Mandarin didakwa diterbitkan akaun media sosial DAP. Bagi meyakinkan sang audien, paparan fungsi terjemahan Google turut dipapar. Terjemahan antara lain mendakwa DAP mahu menyerang kaum dan agama tertentu di negara ini. Namun ahli parti tak perlu bersusah payah memandangkan ia boleh dilakukan sendiri oleh mangsa. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Tiada muat naik seumpama dibuat parti berkenaan, apatah lagi dengan terjemahan sebegitu. Ia turut dinafikan sekeras-kerasnya Setiausaha Publiciti Kebangsaan DAP Tioni Ching.
Beliau yang juga Timbalan Menteri Komunikasi menegaskan fitnah dipercayai sengaja dicipta bagi mencetuskan perbalahan. Usaha dangkal itu disifatkan sebagai perbuatan sia-sia. Bagaimanapun, bagi mengelak mainan persepsi terus melarat, laporan polis dibuat. Tindakan tegas menanti pihak terlibat. Biarpun berbeza pandangan politik, namun mainan fitnah tidak harus dinormalisasi, apatah lagi perkara yang menyentuh isu 3R. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat pagi Malaysia. Ya, bersua kembali. Seterusnya ni kita nak ke seleksi pagi. Kerana di seleksi pagi bersama dengan rakan kita di Konti Radio. Ya, DJ Aina berkongsi dengan kita apa agaknya perkembangan semasa di Kelantan. Jom terus kita ke Konti Kelantan FM. Silakan. Baik, terima kasih Ismail dan juga Hani di studio Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk hari ini anda bertemankan saya DJ Liz ataupun Syaziza Syarif bagi seleksi pagi dari negeri Kelantan lah kan. Dan seperti yang kita tahu dah 2-3 hari lagi kita dah pun nak menyambut Hari Raya Aidilfitri dan nak masuk pun bulan Syawal. Jadi kadang-kadang kalau tiba sebenarnya musim perayaan ni, kita akan teringat balik. Tambah-tambah kita yang nak kata berumur tak berumur lagi kan. Tapi biasanya kita ni akan teringat balik lah. Zaman dulu rayanya lain, zaman sekarang rayanya pun lain. Jadi ada perbezaan lah kan. Kalau kanak-kanak sekarang ni mungkin dia tak merasa sebenarnya macam mana suasana ataupun kemeriahan untuk hari raya yang kita sambutnya dahulu. Dulu-dulu lah kan. Kalau macam Liz ni dah pun 30-an ni dah 30 kali menyambut rayanya. Jadi kalau nak diceritakan berkenaan dengan raya dulu dengan raya sekarang ni memang banyak sangat perbezaannya. Memang kita sendiri pun dapat tengoklah. Kalau yang dapat kita saksikan antaranya lah yang kita dapat lihat zaman yang sekarang ni kebanyakannya adalah menggunakan teknologi kan, betul tak? Jadi teknologi ni adalah salah satu cara untuk kita berhubung. Kalau kita nak ucap selamat hari raya pun biasanya kita akan hantar melalui kiriman WhatsApp kan, melalui di laman sosial dan banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau diingatkan dululah, Liz sendiri pun kalau zaman-zaman sekolah dulu kan, sekolah rendah, sekolah menengah, kita suka. Sebab apa? Kalau tiba je bulan puasa, nak dekat-dekat raya pula, ni macam ni. Oh, dia punya apa ni, kad raya. Betul tak? Siapa je yang tak pernah dapat kad raya dahulu? Kita sendiri pun kalau kita pergi dekat kedai, kita pilih kad raya yang paling kita sukalah. Kalau zaman dulu ada macam-macam jenis kad raya. Antaranya kad raya yang ada muzik kan. Kalau kita buka tu, dia akan ada bunyi lagu hari raya lah. Ada macam-macam lagi sebenarnya. Yang wangi, tak wangi, semua ada. Yang macam apa, gambar kartun. Jadi dekat situ kita bagi dekat kawan kan. Kita bagi dekat kawan dan insyaAllah nanti dia pun akan balas balik kad raya kita. Kalau yang duduk jauh sikit, kita post melalui post kan. 2-3 hari sampai. Lepas tu dia post balik dekat kita. Jadinya kita boleh simpan kad ucapan tu sebagai salah satu kenangan. Dan sampai sekarang lagi sebenarnya, kalau nak diikutkan pun Ali simpan lagi sebenarnya. Ada kad-kad raya yang kawan-kawan bagi zaman-zaman sekolah dulu. Tapi sekarang ni kebanyakannya kita dah jauh kan. Kadang-kadang tak dapat ataupun susah sebenarnya nak jumpa kad ucapan ataupun kad raya ni yang sama seperti dulu. Jadinya sekarang ni banyak menggunakan teknologi, banyak menggunakan ucapan secara atas talian. Lagi mudah kan. Copy paste ataupun salin-salin je, hantar je kepada kawan-kawan kan dalam grup family, keluarga ataupun kawan-kawan. Jadi lagi mudah sebenarnya. Dia jimatkan masa sebab kita kadang-kadang kita bekerja, tak sempat nak tulis kat ucapan ni deh. Tapi itu adalah salah satu kenangan lah sebenarnya yang boleh kita kongsikan sikit kan daripada zaman dulu dan zaman sekarang. Itu antara salah satulah sebenarnya raya dulu dengan raya sekarang yang tak sama. Jadi kalau ada lagi kad ucapan tu, kita boleh gantung-gantung kot dekat di rumah kan, sebagai salah satu kenangan lah kan. Selain tu juga
kalau nak diikutkan sekarang, kalau tadi berkenaan dengan kad raya kan, tapi kalau sekarang ni nak diikutkan ni, kita dah bekerja kan, dah bekerja tak dapat, kadang-kadang tu nak cuti raya pun tak dapat. Kalau dulu memanglah tak bekerja, duduk dengan family, dengan keluarga, dapat duduk bersama-sama, nyambut raya bersama-sama, tapi tak dapat. Sekarang ni susah sikit, ada yang tak boleh balik kan, tapi teknologi sekarang boleh menghubungkan kita walaupun kita jauh kan, jauh ke dekat boleh berhubung, boleh je guna apa ni, atas talian untuk berhubung. Jadi itu adalah salah satu inisiatif kita untuk beraya kan. Jadi itulah antaranya perbezaan bagi raya dulu, raya sekarang yang dapat Liz kongsikanlah bersama dengan anda semua kan. Jadi kita dapat mengimbau kembali. Itu antara perkongsian untuk seleksi pagi hari ini dari Negeri Kelantan bersama dengan Liz lah untuk pagi ini. Jadi kiranya itu sajalah yang dapat Liz kongsikan bersama untuk hari ini bagi seleksi pagi. Nak kembali balik bersama dengan rakan penyampai kita di studio Selamat Pagi Malaysia, Hani dan juga Ismail. Silakan. Terima kasih DJ Liz. Benar DJ ya Aina. Kalau kita ceritakan tadi pasal DJ Liz, dia Aina akan next session nanti. Bukan Aina Abdul Bukan Aina Abdul. Tapi saya bukan apa tahu. Dan semua terkesima dan teruja melihat suasana dekat belakang, nampak tak? Yang ada macam air terjun tu. Tadi kami tertanya juga sama ada yang belakang tu adalah gambaran itu yang benar ataupun ataupun visual semata-mata. Mungkin kerana terkesima. Ya, betul. Sampai tertukar-tukar nama kita ya pagi ni. Itulah. Apapun memang benar, kad raya tu memang sudah tidak ada. Rasanya sedikitlah yang menghantar kad raya, tetapi masih diamalkan. Ya. Cuma apa salahnya mengimbau nostalgia dan juga mengambil kenangan kalau anda nak menghantar kad raya kepada sahabat-sahabat yang terdekat, boleh saja dilakukan. Ismail terima? Ada terima kad raya? Tak ada. Tak ada. Tapi ucapan tu banyaklah. Alhamdulillah. Ucapan, Alhamdulillah. Saya ada terima. Saya menghantar tu dulu rajin. Kan dah tak rajin dah. Kan. Saya terkejut juga masih lagi ada yang mengamalkannya. Letak atas meja kerja saya tu. Okey. Macam wow, ada kad raya. Jadi masih lagi ada meneruskan tradisi tersebut. Tak apa, nanti saya bukan hantar kad raya, saya hantar kad jemputan kahwin. Wow. Bila kadnya tu? Kita nantikan nanti. Kita tunggu. Okey, di kesempatan ini kita nak melihat segmen sana sini, Ihya Masjid, ataupun kita nak ke Masjid Ara Damansara. Apakah antara perkongsiannya bersama dengan apakah antara gambaran berkenaan tentang program-program dilaksanakan untuk mengimarahkan masjid. Jom kita ke sana. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim. Kini jemaah dia memilih masjid-masjid estetik untuk beribadah. Keunikan seni media masjid ini juga menjadi tumpuan orang ramai, dan juga Masjid Ara Damansara ini pernah diberi gelaran Masjid 2 Darjat. Jom ikut saya, kita ronda-ronda sekitar masjid. Di awal penubuhan masjid ni, konsep dia adalah ruang terbuka ataupun open air konsep. Tapi disebabkan cuaca Malaysia yang panas, tingkap cermin diletakkan supaya aircon ataupun hawa dingin ni dapat beroperasi sepenuhnya di ruang solat utama. Masjid Ara ni mula dibina pada tahun 2012 dan siap pada tahun 2014 dan mula beroperasi pada tahun 2015. Januari 2015 kita mula operasi dan dirasmikan oleh daripada Jabatan Agama Islam lah. Kita ni dipanggil open air dah. Kita dapat anugerah Green Building Index. Kita dapat taraf emas kerana konsep kita yang dipanggil mesra alam lah kiranya. Open konsep, tidak ada aircon dan tenaga hijau lah. Kita ada selain pada open konsep, kita ada panggil
tapisan air hujan. Kita ada sistem tu, rain water harvesting, dan juga kita ada satu lagi sistem dipanggil grey water harvesting. Yang mana grey water ni air lebihan daripada kita berwuduk, kita akan ambil balik, kita akan tapis balik dan dibuat untuk menyiram tanaman. Antara itulah yang sistem kita ada di masjid ni lah. Keluasan masjid, kawasan kita lah lebih kurang 4 ekar lebih lah. Dan kita ada satu ruang solat utama ni yang boleh memuatkan lebih kurang 2,000 jemaah luar dan dalam. Yang juga sekarang kita telah fully aircon lah. Untuk ruang solat utama kita telah ada aircon untuk memberikan keselesaan kepada jemaah lah. Dan kita ada juga di sini ada ruang untuk bilik pengurusan jenazah dan kuartus lah kalau di kawasan masjid ni. Untuk pengurusan jenazah di Masjid Ar-Damansara ini, kita uruskan secara percuma untuk semua ahli Korea yang berada di dalam kawasan kita lah. Tak kira dia miskin ke, fakir ke, orang kaya ke, still kita akan uruskan secara percuma. Daripada awal hingga ke akhir, hingga ke kubur, kita akan selesaikan bayaran semuanya. Kan dia duduk sini, dia minta kita uruskan, dan kalau ada satu kes yang kita terima macam jenazah yang tidak dituntut daripada hospital pun kita terima, kita akan uruskan secara percuma. Ustaz, ni taman kira untuk kanak-kanak main kan? Taman permainan. Kalau ikutkan waktu iftar sini penuh dengan jemaah. Ada yang makan di lantai, ada yang makan di taman. Ini mini kebun. Ada pokok ciku, mangga, mata kucing, rambutan. Insya-Allah datang bila-bila boleh juga petik makan. Sini juga masjid ni saya difahamkan menjadi pilihan untuk akad nikah. Betul tak? Betul. Untuk anak-anak muda akad nikah Masya-Allah. Mana taknya cantiknya bangunan ni semua ni. Ustaz, terima kasih bawa saya jalan-jalan di Masjid Ar-Damansara. Terima kasih juga kepada semua sedang menonton. Jom mengimarahkan masjid, terutamanya Masjid Ar-Damansara, kerana dengan keunikannya, dengan seni binanya yang cantik, estetik tu sendiri, Masya-Allah, mungkin boleh membuka hati dan juga mata kita untuk lebih kita kata ikhlas beribadah. Moga-moga insya-Allah kita ambil iktibar Ramadan ini moga menjadi penjentik hati kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Ya, sememangnya tidak kita tidak boleh lari daripada hakikat musim perayaan pastinya untuk keluarga, individu dan sebagainya akan menuntut perbelanjaan yang lebih sedikit untuk meraihkan, untuk berbelanja dan juga untuk bersama dengan keluarga tercinta. Cuma persoalannya, apakah kita berada pada perbelanjaan yang bersederhana dan mengikut kepada takat kemampuan. Bak kata perumpamaan Melayu, ukur baju di badan sendiri. Jadi perkara ini yang menyebabkan ada kecenderungan untuk kita mengambil pinjaman, dan lebih parah lagi apabila pinjaman itu diambil daripada pinjaman ahlong ataupun mungkin ada pinjaman-pinjaman yang tidak berlesen dan juga berisiko. Untuk bercakap berkenaan awas perangkap ahlong musim perayaan, bersama dengan saya Profesor Dr. Haslinda Abdullah, Pengarah Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Prof Doktor, berkenaan tentang isu pinjaman pada musim perayaan ini, kita sebenarnya dah banyak kali bincangkan. Betul. Ya, dan ia masih berlaku. Kita tahu faktornya pastinya untuk nampak meriah dan gah waktu berbelanja. Tetapi apakah kita masih tidak menitipkan rasa berhati-hati terhadap risiko pinjaman ahlong atau pinjaman yang tidak berlesen ini, Doktor? Nak kata kita tidak berhati-hati itu saya tidak dapat confirmkan dengan sepenuhnya. Tetapi Ismail, kadang-kadang kita ni daripada hidup yang lama, contohnya single, masuk ke alam rumah tangga, itu pun memerlukan adjustment kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia masih mengekalkan cara hidup yang single tu, contohnya dia biasa minum Starbucks sekarang sensitif kan, tapi Zeus ke dan sebagainya, dan bila dah berumah tangga perbelanjaan bertambah, tapi masih nak mengekalkan cara lama. Jadi kadang-kadang benda tu juga mengambil
antara faktor yang patut kita ambil kira lah. Kadang-kadang masih nak mengekalkan cara hidup ataupun gaya hidup yang lama sehingga kan menyebabkan dia terlupa yang dia dah ada tanggungan. Lepas tu nak kalau ada pertambahan anak dan sebagainya. Dan sekarang very high cost of living untuk anak dengan susu, pampers dan sebagainya. Tapi juga Ismail, dari segi psikologinya, kalau kita melihat tentang gaya hidup kita ni kan, kadang-kadang kita rasa kita nak orang nampak kita ada-ada. Lagilah kita di zaman media sosial ni kan. Kita nampak orang ada, kita pun nak ada. Lepas tu banyak perangkap pula tu. Kadang-kadang kita ni orang versi Facebook kan. Jadi Facebook pun dia ada dia punya advertisement dia kan. Menarik juga ni. Betul tak? Tengok gaya macam cantik. Padahal model tu cantik. Kita tak berapa sangat lah kan. Macam tu. Jadi nak juga. Lepas tu siapa yang kita rujuk? Kan orang yang kita rujuk, kita tengok dia ada tu, kita pun nak ada, tapi kita lupa kita punya kemampuan. Itu masalahnya. Okey. Cuma saya dalam hal ini saya menjadi lebih realistik dengan kita lihat kepada pertambahan atau peningkatan dari segi harga barang. Betul. Agak macam tidak adil untuk kita mengatakan mereka yang meminjam ini untuk menunjuk-nunjuk. Kerana kalau kita buat perkiraan doktor, harga baju raya ya, baju Melayu lelaki pun dalam lingkungan 80-90 tu itu kira bernasib baiklah kalau dapat. Yang selalunya 100 lebih dan ke atas. 100 lebih, betul. Kalau tambah lagi baju kurung, bayar dan persiapan yang lain, kuih raya dan sebagainya. Kalau sum up ataupun total pun mungkin boleh 1,000 juga boleh habis untuk satu seorang family yang ada anak lebih untuk baju untuk baju baju saja okeylah 1,000. Jadi itu pun mungkin sudah memberikan gambaran bahawasanya tidak cukup. Faktor ketidakcukupan ini yang menyebabkan bukan ingin menunjuk-nunjuk tetapi untuk melengkapkan apa yang ada, maka sebab itu pinjaman alung ini menjadi pilihan. Betul. Tapi definisi cukup tu very subjektif, Ismail. Okey. Ada yang cukup untuk saya, tak cukup untuk you. Kan? Tapi bila bercakap pasal baju raya ni, kita sebenarnya kalau dalam Islam lah, kita nak baju yang kemas, baju yang bersih, tak semestinya baru. Kalau dapat baru satu, alhamdulillah. Kan dapat lebih lagi lah bersyukur kan. Alhamdulillah. Tapi saya merasakan betul Ismail sebut yang kita bukan nak menunjuk tapi kita nak memberi anak-anak rasa gembira dan sebagainya kan. Jadi kalau macam saya ada 6 anak kan. Saya dah plan awal. Saya dah plan awal. Mungkin orang kata okey you profesor bolehlah macam tu kan. Tidak, sebab kita pun ada banyak tanggungan lain. Jadi saya plan awal. Ada masa-masanya kita tak perlu ikut trend. Tapi masih baru lagi tapi harga kurang daripada yang sekarang. Kadang-kadang kita tertipu, dia kata okey diskaun 50%. Kita pun sungguhlah ni 50%, 70%. Rupa-rupanya harga sebelum tu sama je. Jadi tak ada beza. Jadi kita ni sebagai pengguna lah, kita kena bijak lah. Dan saya juga melihat ada ramai juga dalam konteks sekarang ni yang menjalankan aktiviti donation untuk membantu mereka yang tak ada. Jadi saya rasa aktiviti ini juga menarik dan kalau sehingga perlu meminjam kepada alung untuk ada baju baru, saya rasa kita kena fikir baliklah. Sebab kita kena kenal siapa tu alung dan kita kenal siapa diri kita. Itu penting Ismail. Mungkin ini sedikit luar di konteks perbincangan objektif kita iaitu alung, tetapi dalam konteks berhutang untuk perayaan ini, kad kredit dan sekarang ini ada penawaran hutang di aplikasi banyaklah aplikasi yang menawarkan beli dulu dan bayar dalam 12 bulan atau 6 bulan mungkin untuk membeli telefon baru, membeli peralatan baru, perabot baru. Ada juga yang menggunakannya. Jadi apakah dikatakan salah dari segi budaya kita berbelanja dalam konteks perayaan ini? Dia sebenarnya nak baru tu tak salah, tapi perlu ke waktu sekarang you beli? Kan? Nampak macam sebulan ni lah perlu berebut-rebut beli kan? Waktu raya lah semua. Semuanya nak beli waktu raya kan sebab nak rasa macam excited semua-semua tu kan.
Sebenarnya boleh beli awal. And then, tapi cumanya berhutang kalau dalam konteks saya lah kan. Hutang untuk perabot ni saya kurang setujulah. Okey. Ya. Sebab pada saya dia bukan perkara yang penting. Pada saya, tapi kepada orang lain mungkin sebab dia nak menerima tetamu dan sebagainya, dia perlu yang baru. Tapi pada saya, asal elok, boleh duduk, then okey. Yes. Sebab akhirnya yang menanggung hutang yang kita bulan-bulan tu, yang kita tambah-tambah itu adalah kita, bukan tetamu yang datang sehari dua. Jadi saya merasakan sebagai rakyat Malaysia yang dah tahun 2024 ni, kita kena bijaklah. Dan tetamu pun faham, bukan dia tak faham, dan masyarakat sekeliling kita tahu harga barang semakin meningkat dan ekonomi di seluruh negara juga terkesan dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang kita ni lebih takut kepada kita punya bayangan. Apa kita rasa, apa orang fikir, apa nanti orang kata. Padahal orang tak mengata pun. Dapat jumpa pun dah elok, dapat peluk pun dah elok, betul tak? Sebab kita dah PKP 3-4 tahun sebelum ni, 3 tahun. Jadi, saya rasa kita kena tengok beyond baru tu. Okey. Yes. Doktor, bersandarkan pemerhatian doktor, apakah masih berlaku norma ataupun budaya dalam masyarakat kita yang melabelkan kalau anak kerja macam ni, kenapa tak begini, atau kenapa tidak memakai kereta yang sebegini, kenapa tidak rumah sebegini, atau kenapa tidak berpenampilan sebegini. Itu pelabelan-pelabelannya. Sementara lagi kalau kita pulang ke kampung halaman, ya, budaya untuk melihat dari bandar pulang ke kampung itu mestilah serba-serbi mewah. Jadi apa benar budaya ini masih lagi berlaku serba sedikit dalam masyarakat kita? Saya rasa mungkin ada. Kan expectation orang kan, okey dia dah kerja di sini, katalah di RTM, tengok dalam RTM segak semua kan, balik kena double segak, macam tu kan. Jadi ini persepsi, persepsi ni walaupun dia betul ataupun tidak, tapi dia sangat mempengaruhi. Jadi kita ni yang nak menentukan gaya hidup kita tu, kita kena, you sebut tadi awal-awal tadi, ukur baju di badan sendiri. Takkanlah kalau dah berat 80 kilogram nak pakai baju yang XS. Ni slim fit. Kan? Maknanya kita kena berpada-pada, sebab bila pakai macam tu dah nampak tak elok pula. Kadang-kadang lebih elok kita pakai sesuai sepadan kita. Kadang-kadang kita nak cuba berlakon di luar kemampuan kita, itu yang nampak tak kena. You kena seadanya. Tak payah berlakon. Bila berlakon dia tak jadilah. Lepas tu kita bukan artis pun. Tapi ramai sebenarnya mereka yang ada yang kongsi tular walaupun jutawan tetapi memakai yang simple-simple saja. Itu mungkin boleh kita contohilah. Pesanan doktor untuk mungkin sahabat-sahabat kita, masyarakat di luar sana yang akan menyiapkan diri dan keluarga untuk perayaan nanti, apa mungkin boleh dititipkan take home message bagi sahabat-sahabat kita? Okey, saya bagi ni waras. Yang pertama, waras tu kita kena waspada nafsu kita sendiri. Bukan alung tu. Sebab alung tu dia memang kerja dia. Tu biar dia. So kita kena waras dengan tahu apa kemampuan kita dan nilai hidup kita. 1 W. Kita kena tahu apakah objektif kita ni. Kalau nak membeli baru ni kan untuk apa? Adakah kerana untuk memuaskan orang lain ataupun apa? Itu tu kena persoalan. Refleksi tu kena banyak, Ismail. Rational thinking. Rational maknanya kalau kita beli ni okey, kita nampak bergaya dan sebagainya, tapi after this mengelumpur. Kena pecah tabung ayam contohnya kan. Duit raya anak kira. Itulah. ASB dah bagi, semua dah bagi dividen ni kan. Tabung haji dan sebagainya habis korek. Dan kita kena tu acceptance. Kita kena accept siapa diri kita. Layak mana kita ni? Kereta apa? Kereta Honda ke? Kereta Alza ke? Kereta Axia ke? Okey je. I tengok kalau Axia pun laju semacam. Kan? Segak je boleh kilat sikit tu kan? Okey. Dan S, waras, susun atur kehidupan kita. Especially keuangan.
Ya, betul. Yes. Inilah antara pesanan-pesanan yang boleh kita fikirkan dan kita jadikan ia sebagai rasional dalam kehidupan kita untuk berbelanja pada musim perayaan. Bukan saja musim perayaan, tetapi untuk hari-hari yang seterusnya. Ya, terima kasih Prof. Dr. kerana bersama kami. InsyaAllah hari kesempatan kita akan bersama lagi. Seterusnya kita nak beri laluan untuk pelancaran Semarak Syawal Agro Madani bersama dengan sahabat penyampai kita Raswin Setia untuk kita berikan laluan dan juga gambarannya di sana. Silakan. Baik, terima kasih Ismail. Selamat pagi Malaysia. Untuk makluman anda, seawal pagi lagi di Pasar Tani Seri Andalas ini, ramai orang atau orang ramai membanjiri untuk mendapatkan barangan keperluan di sekitar Pasar Tani Seri Andalas Kelang ini. Dan untuk hari ini juga ada program Semarak Syawal Agro Madani, dan untuk berkongsi lebih lanjut kita ada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang akan menceritakan lebih lanjut mengenai program ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk hari ini? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Datuk, difahamkan ya, kita dah dekat-dekat nak raya ni. Jadi KPKM dengan FAMA tu, Lembaga Pemasaran Pertanian Malaysia, Persekutuan FAMA, menganjurkan program untuk orang ramai mendapatkan barang-barang keperluan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Jadi boleh ceritakan lebih lanjut mengenai program tersebut? Memang program di Pasar Tani seperti di Seri Andalas ini diadakan di seluruh negara. Lebih daripada 753 outlet. Ianya dijalankan oleh FAMA dengan LPP untuk menjual barang-barang makanan terutama sekali menjelang Hari Raya dengan harga antara 10% hingga 30% lebih rendah daripada pasaran. Ini yang diusahakan di seluruh negara, dan kita nampak sambutan terutama sekali mereka di kalangan B40 berpusu-pusu datang daripada awal pagi. Semoga mereka dapat membeli dan juga dapat menyediakan untuk perayaan Hari Raya yang akan kita sambut pada kemungkinan pada 10 hari bulan nanti. Inilah yang dibuat sekarang ini. Misalnya kalau harga, begitu juga dengan harga daging, harga ikan, harga ayam, semuanya dijual lebih rendah sedikit daripada di pasar-pasar yang lain. Harap di outlet yang ada yang dibuka di Selangor ini dapat dikunjungi oleh orang ramai menjelang Hari Raya nanti. Baik, itu mengenai program yang berjalan ataupun berlangsung sejak 3 April yang lalu dan akan berlangsung sehingga menjelang Aidilfitri nanti, untuk orang ramai mendapatkan barangan keperluan mereka dengan harga yang lebih rendah ditawarkan kepada mereka dengan masa yang ditetapkan oleh FAMA dan juga LPP di bawah KPKM. Baik, Datuk, menjelang raya ni juga kita tahulah orang berkunjung rumah terbuka, makan-makan. So, nak cerita pasal makan ni, nak cerita pasal beras, Datuk, ataupun bekalan makanan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Jadi bagaimana di pihak kementerian persediaan untuk memastikan bekalan itu cukup? Bekalan makanan memang insya-Allah mencukupi. Cuma kita harap juga barangkali tidak berlaku di kalangan orang bawahan pembaziran yang begitu dahsyat. Satu hari misalnya pembaziran daripada hotel dan sebagainya lebih daripada 12,000 tan bahan-bahan makanan. Ini satu perkara amalan yang kurang baik. Pembaziran makanan ini berlaku di dunia ini, di area yang tinggi, di antaranya di Malaysia. Sebab itu kita harap mereka membeli biarlah mengikut keperluan, dan memanglah setengah orang-orang yang miskin dia tak mampu untuk beli, tapi yang mampu itu biarlah beli yang berpatutan dan dapatlah diukur berapa orang nak datang ziarah ke rumah dan sebagainya supaya ianya berpatutan dengan pembelian itu. Dan ini yang kita harapkan dengan pembaziran itu dapat dikurangkan. Yang kita lihat Kementerian Pengangkutan, Kementerian
perumahan memberi angka di dalam parlimen amat mengejutkan kita. Soal pembaziran makanan itu. Saya yakin dia tidak berlaku di kalangan orang bawahan. Baik Datuk Seri. Jadi itulah kalau kita dapat lihat nanti, pastikan anda akan terus berkunjung ke Semarak Syawal Agro Madani yang berlangsung sampailah menjelang Aidilfitri nanti untuk mendapatkan barangan keperluan untuk Hari Raya Aidilfitri nanti. Terima kasih. Kita kembali kepada Hani di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Okey, baik. Terima kasih ucap kepada Rasmin Setia memberikan kita perkabaran terus dari Pasar Tani Taman Sri Andalas Kelang Selangor dan pasti bersama dengan Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan waktu ini kita harus rasa sangat bersyukur kerana dalam apa jua situasi kita dalam bumi Malaysia ini, kita masih lagi dapat makanan, bekalan dan bantuan yang mudah sampai kepada kita. Tapi apapun dalam kesukaran yang kita hadapi, alhamdulillah lebih daripada 200,000 individu telah menerima bantuan infak Ramadan hasil perkongsian rezeki anda semua dalam tempoh 10 hari pertama Ramadan. Kalau lebih spesifik kita bawakan di Gaza, Palestin 42,000 individu disantuni, 175,000 individu di utara Syria, 10,002 individu di Yaman dan hampir 4,000 penduduk di wilayah selatan Thailand Patani. Jadi dan bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi lebih lanjut lagi bersama-sama kita Ikon Kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia Dr. Fitri Haris yang akan berkongsi perkembangan kempen infak Ramadan tahun yang ke-13 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hani, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan kita harapkan perkabaran juga lancar bagi kita menyampaikan misi bantuan kepada lokasi-lokasi kita sebutkan tadi. Dan sebelum kita mulakan perkongsian lain, kita nak bawakan terlebih dahulu tentang, kita tahu bahawa Dr. Sini memang aktif dan juga cakna dan berkongsi mengenai keadaan juga isu kemanusiaan terutama yang sedang terjadi khususnya di Palestin. Jadi kalau kita boleh kongsi sedikit situasi yang berlaku itu, apa yang boleh kita simpul dan kita rangkumkan daripada hemat dan juga pengetahuan yang ada daripada Dr. Fitri sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Hani, bila sebut pasal keadaan dekat sana ni, kita kena buka minda kita tentang keadaan apa yang berlaku di sana. Kita kena cakna macam Hani bagi tahu tadi, kita kena ambil tahu. Dan bila sebut pasal isu yang berlaku di Palestin, di Syria, di Yaman ni, dia bukan sekadar isu agama yang selalu kita sebutkanlah kan, maknanya kita pertahankan agama kita. Tetapi ini adalah kita pandang lebih dari konteks kemanusiaan, humanity. Itu yang sebenarnya yang penting. Bila sebut pasal humanity ni, dia beyond religion, dia lebih daripada agama sebenarnya. Macam kalau kita sedia maklum sendiri pun ada sebenarnya yang sampai ibu dia nak potong tangan dia, boleh tak saya nak potong tangan saya untuk nak bagi makan pada anak saya ni, sampai tahap macam tu, kasih sayang seorang ibu. Macam di Palestin sendiri, kita boleh lihatlah diinjak, diserang dari pelbagai angle dan sebagainya. Kita maklum perkara-perkara tu. Di Syria sendiri tiba-tiba dibom, tiba-tiba diserang tanpa sebab. Kan? Macam di Yaman sendiri, isu-isu nutrisi makanan itu sendiri yang perlu kita ambil kira. Macam kita makan mungkin dalam keadaan yang mungkin tenang, kita boleh piramid makanan dan sebagainya. Mereka tak ada. Macam baru-baru ni pun kita boleh lihat di Palestin sendiri, mereka rebus rumput liar untuk dijadikan makanan. Jadi kalau kita sebut pasal isu ini adalah isu agama, ini adalah lebih kepada kemanusiaan. Bagaimana empati kita untuk melihat saudara se-Islam kita di sana berada dalam keadaan yang aman macam kita sekarang. Ya, dan pastinya soal material itu adalah perkara yang paling akhir mereka akan ingat, sebab keterdesakan mereka adalah berkaitan dengan aspek makanan bagi 3 buah negara ini. Lepas itu kita nak tahu juga bagaimana dengan bantuan yang Peduli Insan hulurkan ketika bulan Ramadan khususnya. Okey, alhamdulillah sebenarnya Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini, kita di Syria sendiri kita ada dapur yang mana boleh provide makanan 10,000 pack sehari. Okey. Itu di Syria, dan alhamdulillah seperti mana di Syria, di Yaman sendiri, di Gaza sendiri pun kita ada dapur-dapur yang kita usahakan untuk kita memberi bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan melalui kempen infak Ramadan ini. Dan bila sebut pasal bantuan makanan, bantuan ini bukan sekadar di Palestin, Yaman dan juga Syria. Ada banyak-banyak lagi negara-negara lain, contohnya seperti di Lebanon, Patani, Malaysia sendiri. Ibu Malaysia sendiri pun ada. Kemudian tu di Morocco dan juga Sudan. Bila sebut pasal makanan ni, saya sendiri berpeluang pada Januari yang lalu join misi kemanusiaan ini
Saya pergi Lebanon, pergi ke kamp pelarian Syria, sangat-sangat daif. Jadi saya sendiri berpeluang pergi ke dapur Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini, bagaimana pembuatan itu, bagaimana kita pack makanan. Saya sendiri yang masak nasi, saya sendiri masukkan dalam ayam itu sendiri. Jadi bila kita serahkan kepada mereka, mereka sangat gembira. Dan bagusnya mereka ini, apa juga kita beri, mereka kirimkan doa. Maksudnya apa juga kita, macam kita bagi terima kasih sama-sama. Tapi mereka akan mendoakan kita. Even saya pernah lah, saya bersama sahabat saya UNIC, kita saja memuji mereka dalam keadaan nak mengembirakan mereka kan. Bercahayanya wajah kamu. Kita cakap macam tu dalam bahasa Arab. Mereka balas apa ni? Mereka balas, kamulah yang membawa cahaya di kemah-kemah kami. Jadi sebenarnya hasil bantuan infak Ramadan yang anda beri kepada kami ini sebenarnya kami sampaikan kepada mereka dalam keadaan sebenarnya mereka terima dalam keadaan yang sangat-sangat gembira. Mereka even nak makan ayam, nak makan daging, setahun sekali pun susah sebab mahal bahan mentah di sana. Jadi hasil kempen infak Ramadan ini, alhamdulillah mereka dapat menjamu ayam, daging dan makanan-makanan yang penuh dengan zat, insya-Allah. Ya, baik. Kita menyentuh tentang apa yang berlaku di Palestin sekarang yang menjadi tumpuan, terutama sekali apabila penyerahan bantuan dan juga kekangan di pintu sempadan itu yang dibuka bagi truk bantuan masuk adalah sangat terhad. Malah tak dapat nak masuk pun ada. Yang dapat masuk lepaskan, tak semua yang dapat lepas semuanya sebab dia akan dipunggah semuanya. Jadi bagaimana dengan bantuan yang disalurkan oleh pihak Peduli Ihsan? Kita nak tahu juga macam mana Betul. Okey, adalah orang bertanya sampai ke bantuan kita ni kan. Kita tahu sepadan Rafah ditutup, kalau nak hantar bantuan pun dibom. Even laluan itu pun kena melalui negara haram Israel itu untuk sampaikan lori bantuan tu. Kita tahu perkara tu. Sebab tu di Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini di tahun ke-13 sebelum ni pun kita dah sampaikan bantuan di Palestin sendiri, di Gaza sendiri melalui rakan-rakan NGO yang memang berpusat di dalam Palestin. Jadi memang kita ada direct contact dengan mereka. Kita salurkan bantuan kepada mereka dan mereka membeli bahan-bahan mentah, mereka membeli ubat-ubatan, kit-kit asas kemah dan sebagainya di dalam Palestin itu sendiri. Jadi memanglah kalau kata orang kita tak boleh nak provide everything semua sebab kekangan nak masuk tu, tetapi itu adalah inisiatif kita melalui Yayasan Al-Quds yang berpusat di dalam Palestin itu sendiri untuk menyampaikan bantuan-bantuan dan alhamdulillah sehingga kini banyak sebenarnya bantuan-bantuan yang telah disampaikan kepada mereka bermula daripada 1 Ramadan lalu, bermula daripada kemah dan kawasan di Gaza sehinggalah pasukan kita berjaya membuat agihan Ramadan di kawasan Al-Gaza sendiri. Ya, mungkin pasti ramai juga yang tak tahu dalam situasi yang kita tengok macam sangat terdesak tu, urusan perbankan masih lagi berterusan, jual beli masih lagi ada dan pasti harganya semua mahal-mahal belaka. Ya, jadi bila anda hulurkan bantuan sangat meringankan beban bagi mereka di sana dan insya-Allah yang pasukan yang di sana itu akan masak dan buat banyak perkara untuk membantu dan menyalurkan bantuan tersebut terus kepada rakyat Palestin. Jadi untuk mengajak penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk berkongsi rezeki bagi kempen infak Ramadan, apa yang doktor nak zahirkan kepada mereka? Baik, kepada anda semua yang sedang menonton di program Selamat Pagi Malaysia ini, saya mewakili Pertubuhan Peduli Insan Malaysia dan mewakili saudara se-Islam kita menyeru kepada anda semua, jom kita join kempen infak Ramadan ni 10 akhir Ramadan ni, kita dah nak habis Ramadan ni, mudah-mudahan pahala kita berganda untuk turut sama dalam kempen ini bermula daripada RM30 saja ni. Murah saja RM30. Baju raya pun dah beratus-ratus. Jadi RM30 ini pahalanya, ganjarannya sangat-sangat besar dan yang paling penting RM30 ni kita boleh memberi pack makanan kepada mereka yang memerlukan. Bagaimana? Dengan nombor akaun yang tertera di kaca televisyen sekarang ini ataupun melalui laman rasmi kita, laman website rasmi Peduli Insan Malaysia dan juga boleh scan QR code untuk menderma insya-Allah. Insya-Allah. Okey, kerana bantuan yang anda zahirkan ini untuk kempen infak Ramadan akan disasarkan kepada lebih 300,000 keluarga yang memerlukan seperti mana sebut doktor tadi, bantuan seiftar, sahur, kotak makanan asas, sembelihan Ramadan di Syria, insya-Allah kambing nanti akan disajikan kepada mereka dan juga projek infak pembinaan masjid juga sekolah di Syria. Jadi anda boleh pergi sekali lagi ke IGFB peduliinsan.my atau di laman sesawang www.peduliinsan.org. Di situ
situ ada maklumat berkaitan dengan saluran bantuan dan juga bank yang anda boleh sahirkan ataupun sampaikan bantuan anda tersebut. RM30 sahaja. Apalah sangat untuk kita bantu memberikan mereka cahaya seperti mana yang Dr. sebutkan tadi. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Dr. Fitri Haris bersama kita pada waktu ini selaku Ikon Kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Teruskan memberikan kesedaran kepada masyarakat berkenaan apa yang dilakukan. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak bawakan kepada anda cerita pagi dari Melaka pula. Ini berkaitan dengan jualan agro madani prasyawal. Lihat, syukur kita di bumi Malaysia kita masih lagi boleh ada program-program sebegini. Jadi jom sama-sama kita dapatkan laporannya daripada Nur Farahuda Sahiran. Silakan. Baik, terima kasih. Jualan Agro Madani edisi Prasyawal adalah antara inisiatif Fama menjelang Aidilfitri ini. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan jualan ini, kita bersama dengan pengarah Fama Negeri Melaka, Tuan Nur Azhar Mohammed. Terima kasih Tuan, selamat pagi. Sudi bersama kita pada pagi ini. Jadi Tuan, kalau boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, apa kelainan yang ditawarkan Fama sendiri melalui Pasar Tani Prasyawal ini, Tuan? Okey, Fama Melaka juga akan melaksanakan program Semarak Syawal Agro Madani, di mana peringkat Negeri Melaka bagi membantu pengguna mendapatkan barangan segar dan berkualiti pada harga yang berpatutan sehingga 20%, di mana kita juga akan membuat jualan produk agromas keperluan Aidilfitri di setiap lokasi program Semarak Syawal Agro Madani. Antara promosi yang kita buat ialah jualan promosi telur ayam yang bernilai RM10 sepapan, jualan promosi set combo yang bernilai RM10 yang terdiri daripada tepung, gula dan nasi impit. Kita juga buat jualan promosi daging segar bernilai RM30 sekilo. Kita juga ada jualan ayam RM10 seekor, dan kita juga ada jualan beras putih tempatan yang 10 kilo bernilai RM26 sekampit. Itu antara kelainan juga tarikan kepada pengunjung Pasar Tani sempena edisi Syawal ini. Baik Tuan, kalau kita boleh tengok di belakang saya ini juga orang berbaris Tuan untuk dapatkan daging. Jadi pastinya penonton Selamat Pagi Malaysia di Melaka sendiri menantikan bilakah akan berlangsung dan di manakah akan berlangsung jualan ini, Tuan? Okey, untuk makluman penonton semua, kita akan laksanakan di 7 lokasi Pasar Tani yang terpilih. Antaranya di Pasar Tani Selanda pada 4 April yang lepas, Pasar Tani Air Molek pada 6 April. Ini antara pasar tani yang baru yang kita telah laksanakan. Kita juga buat di Pasar Tani Masjid Tanah pada 6 April. Kita juga buat di Pasar Tani Jasin pada 6 April hingga 8 April. Kita juga di Pasar Tani Melimau yang kita akan buat pada 7 hingga 9 April, iaitu Ahad hingga Selasa, dan juga kita juga akan buat di Pasar Tani baru juga, di Pasar Tani Taman Maju, dan akhir sekali di Pasar Tani Alur Gajah. Itu antara 6 dan 7 April tu macam back to back lah, untuk menarik lebih ramai juga kita panggil orang yang berminat untuk membeli Pasar Tani. Ya. Baik Tuan, sedikit harapan Tuan pula berkenaan dengan penganjuran jualan ini, Tuan. Okey, harapan kita sebenarnya program Pasar Tani sempena edisi Syawal ni sebenarnya ialah rentetan daripada Pasar Tani di Taman Andalas peringkat kebangsaan di Selangor, di mana ia telah dilancarkan pada 6 April sempena menyambut musim perayaan di negara kita lah. Jadi besar harapan saya ialah supaya para pengunjung datang awal dan merancang agar tidak bakalan dapat digunakanlah sempena menyambut Syawal Aidilfitri itu nanti. Dan Majlis Pelancaran Program Semarak Syawal Agro Madani peringkat Negeri Melaka akan dilancarkan oleh YB Dr. Muhammad Akmal Saleh, Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 7 April di Pasar Tani Melimau. Baik Tuan, terima kasih di atas penerangan itu tadi. Dan kita juga turut bersama dengan pengarah penyiaran Negeri Melaka untuk jualan di Melaka FM. Dan Puan, kau boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia apa kelainan untuk jualan kali ini, Puan? Okey, sebenarnya saya sifatkan jualan Agro Madani hari ini adalah atas dasar setiakawan antara agensi-agensi yang berada dalam Negeri Melaka, di mana kita memulakan kerjasama dengan Fama dan juga Jabatan Pendaftaran Negara untuk program Jelajah Ramadan yang
lalu dan kali ini kita berkolaborasi sekali lagi dalam jualan yang sama pada hari ini. Orang ramai boleh datang untuk menukar my card, untuk membayar zakat dan mendapatkan barang-barang keperluan untuk persiapan hari Lebaran nantilah. Okey. Baik Puan, terima kasih di atas penerangan itu tadi. Ya, itu dia kemeriahan jualan Pasar Tani di Melaka FM. Jadi saya kira sekian sahaja cerita pagi dari Melaka bersama saya Farah Huda Sairan serta kru penerbitan kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih Melaka ataupun cerita pagi Melaka, Nur Farhuda Sahiran, jualan Agro Madani Prasyawal. Seterusnya kita akan bercakap berkenaan tentang upah haji dan juga korban bagi tahun 2024. Ayuh sama-sama kita saksikan perkongsian ini sebelum kita membawa perbincangan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sekarang di tempat untuk kita sembelih unta, lembu pun ada, kambing pun ada dan sebagainya. Jadi bagi kita yang ingin korban akikah dam di Mekah, pastikan anda bersama dengan kita untuk kita bantu yang terbaik untuk anda insya-Allah taala. InsyaAllah kita lunaskan kurban akikah dam sedekah. Alhamdulillah, ini yang kita nak promosikan pada hari ini bersama dengan saya Tuan Mursyid Abu Hassan. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami buat permulaan dan juga mukadimah. Ayuh kita perkenalkan Mursyid Al-Haramain Travel and Tours Sdn Bhd kepada penonton-penonton yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut pada hari ini Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saya Ustaz Mursyid daripada Mursyid Al-Haramain Travel and Tours Sdn Bhd dan alhamdulillah kami adalah syarikat berlesen penuh di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia. Kita uruskan pakej umrah, percutian di semua banyak negara yang kita buat dan juga kita menjadi pemudah cara di tanah suci untuk laksanakan badal haji, upah haji, korban akikah, dam dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak bercerita tentang tawaran yang akan diajukan atau diwar-warkan kepada penonton pada hari ini. Jadi apa yang diberikan kepada penonton kita pada hari ini Tuan? Baik. Musim haji ini dah dekat. Sebenarnya kita 17 Jun kita akan wukuf. Dah tak sampai 3 bulan dah sebenarnya dengan musim haji. Sebab tu kami di Mursyid Al-Haramain Travel and Tours dah hampir 15 tahun kita bantu untuk urusan upah haji, badal haji ini di Tanah Suci Kota Mekah. Sebab tu kita nak ajak tuan-puan yang masih belum melaksanakan upah haji, badal haji, jom bersama dengan kita dengar perkongsian kita pada hari ini dan juga hubungi kita segera untuk dapatkan sebab slot tak banyak. Dia bukan suatu paksaan tetapi ianya adalah suatu tanggungjawab oleh kita kepada mak ayah kita yang dah pergi ataupun keluarga kita yang dah pergi dan sangat-sangat penting untuk kita laksanakan hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab tu tuan-puan bila kita sebut slot tak banyak, tuan-puan tangkap gambar di bawah tu, terus hubungi kita. Slot yang kita buka pun dalam 30-40 sahaja, penuh tu habis dan akhir rancangan ni hari ni dan ataupun siapa yang hubungi kita segera, kita ada berikan diskaun tertentu Ismail. Alhamdulillah. Ya, tawaran harga-harga yang alhamdulillah. Ya betul. Alhamdulillah. Tuan, kita tadi menyentuh berkenaan korban dan juga akikah ya. Apa kemudahan yang disediakan oleh Mursyid Al-Haramain Travel and Tours ini Tuan? Matlamat kita untuk korban, akikah dan sebagainya ni adalah untuk mewujudkan harga ataupun mampu milik untuk semua. Dia bukan sekadar kalau kita buat di tempat yang mahal, contoh di negara kita mahal. Tapi kalau nak buat di negara kita alhamdulillah boleh. Cuma kita bila kita boleh wujudkan harga yang baik dan ianya menjadi suatu suasana yang sangat seronok, ada persaingan dalam beribadat. Sebab tu kita tak pelik bila mana kita jumpa ada customer kita, jemaah-jemaah yang hubungi ustaz, kami tak buat lagi akikah untuk anak kami, tak buat lagi korban untuk anak kami, tak buat lagi korban untuk diri kami sendiri dan sebagainya. So kita kena differentiate lah antara dua, korban dan akikah. Pertama kita ambil korban lah Ismail. Korban ni adalah suatu ibadah yang status dia sunnah muakkad, sunat yang dituntut, dan kekeliruan orang adalah kalau dia dah buat seumur hidup sekali dia kata sudah. Sebenarnya tidak, itu untuk akikah. Tapi untuk korban setahun sekali
Sebab tu Allah sebut liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk mereka berkongsi rezeki, kan? Dan akhirnya ayat tu wa at'imul ba'isal faqir. Untuk haiwan korban ni kita kongsikan kepada orang-orang yang fakir miskin, yang betul-betul fakir. Wa at'imul ba'isal faqir. Kita ada klien-klien kita bila dia join korban, alhamdulillah tahun ni dia buat kambing, tahun depan dia ambil unta. Tahun berikutnya dia ambil lembu pula. Ada yang situasi yang lain dia pilih negara. Tahun ni dia buat dekat Mekah. Tahun depan tahun lepas dia buat dekat Nigeria. Berbeza-beza lokasi pula, kan. Jadi berbagai-bagai. Ada yang satu keluarga, ketua keluarga ambil, ustaz, kami nak ambil 1 ekor unta terus. Jadi ianya suatu suasana yang sangat-sangat baik. Dan bila kita sebut tentang korban, ianya suatu penyucian jiwa. Kan? Sebab orang yang tak rasa, Nabi sebut dalam satu hadis, man wajada si'atan falam yudahi fala yaqrabanna masjidana hadza. Orang yang boleh untuk buat korban tetapi dia tak korban, jangan datang dekat dengan masjid kita. Kan? Itu waktu Aidil Adha. Itu suatu saranan yang sangat-sangat besar untuk kita buat korban. Bila akikah, kita cerita pasal korban tadi. Akikah pun status dia adalah sunnah muakkad, sunat yang dituntut untuk kita laksanakan. Dan bila kita cerita pasal sunnah muakkad ni, kalau korban tadi setahun sekali, setiap tahun disunnah untuk buat. Tapi kalau akikah seumur hidup sekali memadai. Sudah cukup, alhamdulillah. Tetapi isunya adalah ada orang dia terlupa nak buat. Waktu kecil dulu kita ada customer kita umur 50 tahun, bila cek mak ayah tak buat. Pada waktu tu kesedaran tak ada. Duit pun kurang, kan? Jadi boleh tak buat kalau kita dah dewasa? Boleh. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak Adam ni dia tertebus dengan dia punya akikah dia. Sebab tu kena laksanakan. Tak kisah dia besar ataupun dia dah dewasa ke apa. Walaupun Nabi sebut tudbahu anhu yauma sabi'ihi. Anak ni diakikahkan pada hari ke-7. Wa yuhlaqu wa yusamma. Dia dicukur pada hari ke-7 dan dia diberi nama pada hari ke-7. Ini sunnah dia. Tetapi kalau kita dah lap hari ke-7 tu, buat ke-14 boleh, ataupun mana-mana hari yang kita nak buat pun boleh. Boleh buat pada hari Jumaat dan sebagainya bersama dengan Mursyid Al-Haraman tertentu. Sebab tu tuan-puan daftar segera, lihat pakej-pakej kita. Dan kalau orang kata, kami nak buat korban di luar negara lah, kan, tuan-puan, korban kita serendah RM399 sahaja. Buat di Nigeria, wa at'imul ba'isal faqir. Kita nak berkongsi dengan orang-orang yang sangat-sangat susah. Kita ada jemaah, even kita sendiri pun kita buat hari ni, tahun ni kita buat kat Mekah, satu bahagian kita buat kat Mekah, satu bahagian kita buat Nigeria, satu bahagian kita buat kat Kemboja. Kita letak nama mak kita letak nama ayah kita, kita letak nama nenek kita yang dah pergi, kan. Jadi ianya suatu kelancaran. Boleh banyak lokasi. Boleh banyak lokasi, kan. Boleh banyak lokasi. Jadi boleh pilih, kan. Dengan bila harga tu murah, kita boleh divide, kita boleh bagi. Tapi kalau harga tu terlalu mahal, pun begitu, kita taklah kata mahal tu tak baik. Kan, kita boleh buat di tempat yang mahal. Contohnya boleh buat di negara kita. Kami di Mursyid Al-Haraman Travel pun kita buat urusan korban di tanah air pun kita buat juga sebagai suatu pilihan untuk semua juga. Okey, tuan-puan. Alhamdulillah. Ini kita nak kongsikan, ya, Ustaz, berkenaan kelebihan galakan melaksanakan ibadah korban dan upah haji untuk mereka yang telah pergi meninggalkan ataupun mereka yang dikategorikan ataupun dikatakan meninggal dunia. Jadi perkara-perkara ini penting untuk kita melihat bagaimana ibadah ini boleh disempurnakan untuk mereka yang telah meninggal dunia. Betul. Baik. Bila kita bercakap pasal upah haji, kalau tuan-puan tengok di skrin sekarang, ini adalah upah haji sewaktu saya tahun lepas, saya berada di Arafah dan kita buat pantauan. Ada orang kata, kenapa harga murah? 3,500, 3,999 upah haji termasuk dengan korban. Dia slot tak banyak. Kan? Dan kita turun untuk pantau. Saya dah lebih daripada 14 kali dah saya buat haji, turun sambil buat haji sambil melihat pelaksanaan ibadah upah haji yang diamanahkan kepada kita. Sebab tu slot tu terlalu terhad. Kita tak buka terlalu terbuka macam tu. Sebab bila syarat upah haji ni, pertama orang yang buat ni dia kena muslim yang aqil, yang baligh, dan selepas tu yang dia nak buatkan ni adalah orang yang dah meninggal dunia.
Dan lepas di meninggal dunia, ada orang yang dia sakit yang tak boleh nak cure, tak boleh nak diubati. Kan tua yang tak boleh pergi Mekah langsung. Ini kita kategori yang kita libat tak mampu, dan pelaksana dia kena buat satu orang satu upah haji. Dia tak boleh nak satu orang 10. Itu haram. Kan? Khusus untuk orang itu. Satu orang saya pergi, saya buat tahun ni untuk ayah saya. Tahun lepas saya buat untuk arwah nenek saya. Kan? So kita gila-gila kan. Dan ada orang kata kenapa murah? Kita tak gunakan student. Ada orang kata kami buat guna student. Tak. Di Mursyid Al-Haramain Travel itu memang kita tak gunakan student. Satu benda sebab student dia jumlah terhad. Kan, dan dengan harga yang yalah, bila student tu ramai dan sebagainya, kita tak bolehlah nak bantu untuk buat semua. Tapi harga-harganya yang ditawarkan kita buat dengan harga RM3,500. Dan yang kedua adalah RM3,999. Yang kedua ni adalah upah haji termasuk dengan korban kepada si mati. So tumpuan yang sedang melihat, bantu kita terus snapshot, hubungi kita segera dan daftar segera sebab tempat terhad. Dan hari ni promosi dia Ismail, kita ada sehingga RM500 diskaun. Sempena SPM hari ni 20 tempat diskaun untuk 20 orang sahaja, RM500 ni. So tumpuan kena hubungi segera sebab kita nak penuhkan slot. Dan saya sendiri setiap tahun akan terbang untuk ke Tanah Suci. Tahun ni alhamdulillah saya dah akan terbang pada 20 Mei insya-Allah taala. Saya dah terbang untuk pengurusan, nak lihat di mana pelaksana-pelaksana kita duduk dan sebagainya. Kan? Orang tanya siapa yang buat? Yang buat ni adalah pelaksana ataupun orang mustautin, orang yang tinggal di Mekah, yang duduk di sana supaya kos dia tak mahal. Jadi bolehlah, adalah macam-macam cara jalan nak masuk. Macam saya sendiri pun alhamdulillah dah belasan kali masuk, dan dengan cara mereka masuk begitulah juga saya masuk alhamdulillah. Sekali lagi dapatkan maklumat lanjut dan juga mungkin boleh screenshot maklumat yang kita kongsikan di kaca TV anda. Terima kasih Ustaz Mursyid bersama dengan kami. Semoga urusan dipermudahkan, korban akikah dam sedekah dilaksanakan bersama dengan apa yang kita kongsikan Mursyid Al-Haramain Travel and Tours. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekali lagi satu perkongsian yang baik untuk kita war-warkan bersama dengan anda. Kita nak ke meteorologi Malaysia kerana laporan cuaca semasa bersama dengan rakan penyampai di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang semalam, terdapat 8 kawasan yang telah ditandakan dengan warna jingga, iaitu tahap 2, tahap gelombang haba. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda jingga ini adalah di antara 37 sehingga 40 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dan kawasan yang terlibat bagi warna jingga ini adalah di Padan Terap negeri Kedah, Hulu Perak di negeri Perak, Jeli dan Kuala Musang di negeri Kelantan, serta melibatkan Jerantut, Raub, Temeloh dan Bera di negeri Pahang. Selain itu, terdapat juga 27 kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga. Amaran ini melibatkan negeri Perlis, kebanyakan daerah di negeri Kedah, serta 2 daerah di negeri Pulau Pinang, 2 daerah di negeri Perak, beberapa jahan di negeri Kelantan serta Terengganu, dan beberapa daerah juga di negeri Pahang, negeri Sembilan dan juga negeri Johor. Amaran kuning ini juga telah diberikan juga kepada beberapa bahagian di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Mukah dan Limbang di negeri Sarawak, juga melibatkan Kota Belud, Kota Marudu dan Tenum di negeri Sabah. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda kuning ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran sebentar tadi diminta untuk sentiasa berhati-hati dan dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Alhamdulillah, keadaan cuaca cerah setakat ini bagi di kesemua bahagian di Semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca yang baik ini dijangka akan berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan kini dilihat sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian selatan serta pedalaman di negeri Sarawak. Dan hujan di negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke petang nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula di Semenanjung Malaysia, kami menjangkakan kurang hujan bagi kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia.
Namun demikian, hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian selatan di negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan serta di barat Johor. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan ribut petir dijangkakan boleh berlaku di beberapa tempat melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak serta hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey, dah lihat keadaan cuaca, lepas tu boleh buat perancangan. Nak balik kampung siapa dulu? Ini merupakan satu orang kata pertelingkahan, perbincangan yang mulanya bincang tapi akhir jadi pergaduhan disebabkan macam situasi tu tak menang-menang. Jadi macam mana caranya untuk kali ini kita nak berkongsi balik kampung mana tahun ini supaya adanya muafakat dan boleh ada akhirnya menang-menang antara keluarga suami ataupun isteri. Jadi kita nak bersama-sama dengan Kak Tam pada waktu ini, pakar motivasi kita. Assalamualaikum Kak Tam. Waalaikumsalam. Ya. Macam cakap Kak Tam cerita pasal raya ni. Ya, betul. Tapi sekarang ni cerita pasal situasi nak balik kampung mana tahun ni sebenarnya. Suami atau isteri Kak Tam? Dominan yang mana satu sebenarnya bila datang nak buat keputusan ni? Okey, sebenarnya ini adalah satu isu yang sensitif. Lepas ni jangan marah Kak Tam suami isteri kalau ada sedang berbincang ni, keputusan terakhir belum dibuat, jangan salahkan Kak Tam. Okey. Jadi pada pandangan Kak Tam lah, isu nak balik hari raya ni, bercuti hari raya ni sebenarnya dia adalah satu isu yang sepatutnya tidak dijadikan isu. Kerana pada dasarnya kita perlu memahami sama ada isteri atau suami, dua-dua ada mak. Dua-dua ada ayah kalau masih ada lagi. Dan kalau tak ada pun, adik-beradik mereka masih ada. Sebab Kak Tam ada mendengar lah ni. Ada cakap, tak payahlah balik raya rumah you pasal mak ayah you pun tak ada. Dah meninggal. Jadi yang ada mak ayah lah metua lah kiranya kan. Tak boleh macam tu Kerana walaupun dah tak ada ibu bapa tapi adik-beradik masih ada. Jadi perasaan nak balik ke kampung, ke rumah sendiri tu, walaupun kadang-kadang kalau ni dah tak ada ibu bapa tu, rasa nak balik, nak bersama adik-beradik dia lagi besar berbanding dengan ketika ibu bapa masih ada lagi. Jadi benda ni lah yang harus difahami oleh pasangan. Jadi pada Kak Tam, di mana nak beraya kita kena faham kedua-dua ada mak, masing-masing mak masing-masing semua nak anak masing balik-balik ke rumah. Apa akan jadi kepada anak-anak kita ni, anak dan menantu kita ni kan, suami isteri, apa akan berlaku kalau kita sebagai mak, sebagai ayah, kita nak anak kita di pagi raya berada di rumah kita. Jadi Kak Tam sangat harap persoalan ni difikirkan oleh setiap ibu bapa di Malaysia. Di manakah anak-anak ni patut beraya, pasangan suami isteri ni, jika kita sebagai ibu bapa kita nak anak kita ikut mana pun kita nak anak kita ada di rumah kita. Ya, tu sudah pasti. Tapi bila ibu bapa tu, contohnya ibu bapa yang ada kat kampung ni, dia pula campur tangan. Dia kata, kau kena balik sini, kesian abah ni. Macam dia buat cerita-cerita yang macam supaya anak ni rasa bersalah. Nak kena balik juga kampung tu. Yang campur tangan ni untuk anak-anak balik kampung ni macam mana pula Kak Tam? Pada pandangan Kak Tam lah. Jikalau apa yang Kak Tam beri pandang ni boleh diterima oleh warga Malaysia,
apabila seorang anak kita itu telah berkahwin dan mereka telah ada keluarga sendiri, pada pandangan Kak Tam, kita harus meletakkan mereka itu sebagai pembuat keputusan. Biarlah mereka yang memutuskan ataupun menyatakan apa yang mereka inginkan sebenarnya untuk hidup mereka. Sebagai ibu bapa, pada Kak Tam, sewajarnya kita bapa tak faham je. Kita bapa tak tahu je mana mereka nak beraya. Jangan kita berikan soalan berupa provokasi. Raya mana tahun ni, berapa hari cuti? Tahun lepas kalau tak silap mak, wah boleh pula tak silap mak. Boleh pula macam boleh pula macam konon-konon macam terlupa kan. Kalau tahun lepas kalau tak silap mak beraya di sana kan. Jadi benda-benda macam tu. Sebab pada Kak Tam, setiap pasangan ni dia akan ada kewajaran dia kenapa dan di mana dia nak beraya. Jadi kita cuba biarkan mereka untuk meminimalkan pergaduhan di pagi Aidilfitri. Ya, tadi Kak Tam ada sebutkan tentang macam kalaulah ibu bapa sendiri tu dah meninggal dunia, pergi keluarga mentua sahaja kan. Jadi dalam situasi macam ni kita nak yakinkan pasangan kita yang macam, yelah saya tahu sini ada ibu bapa awak lagi, tapi saya pun nak balik kampung jumpa adik-beradik. Tapi mungkin pergaduhan tu boleh berlaku disebabkan kata kita kena santuni orang tua. Adik-beradik tak apa, tu nombor dua. Kalau macam ni macam boleh Kak Tam? Sebenarnya kisah macam mana kita nak meyakinkan pasangan kita ni kan supaya dia memahami keadaan kita. Sebenarnya itulah punca pergaduhan. Apabila kita cuba memahamkan tu, dia permulaan ni kita cuba memahamkan, dan apabila satu pihak lagi merasakan ini hak dia untuk raya di rumah mak dia pada tahun ni, dan dia akan memulakan satu keadaan yang tegang, dan kesudahnya dia berakhir dengan pertengkaran, yang mana biasanya dia akan berkesudahan dengan perkataan sukati you lah nak pergi. Nampak tak dekat situ? Dia bermula daripada usaha kita untuk memahamkan pasangan. Di sinilah pentingnya bukan untuk memahamkan pasangan pada pandangan Kak Tam, tetapi pentingnya toleransi, tolak ansur, kefahaman, timbang rasa, dan apa yang kita boleh letakkan diri kita di tempat seseorang itu. Pada Kak Tam, ianya adalah satu yang lebih baik jika kita amalkan dan jadikan satu budaya hidup. Maksudnya kita jangan fahamkan pasangan kita, tetapi pasangan ni perlu memahami keadaan, lebih bertoleransi. Ya, kena saling berbicara lah sebenarnya kan. Jangan tunggu sampai nak dekat raya puasa ni baru nak berbincang pasal macam mana. Kena dari awal sebenarnya Kak Tam supaya ada situasi menang-menang tu. Okey Kak Tam, kalau dalam situasi cuti pendek, cuti panjang ni kan, nak pergi beraya kat sini nak panjang sikit, kalau nak pergi sini yang pendek sikit. Jadi dalam situasi ni macam mana kita nak dapatkan menang-menang tu, untuk sebab kita kalau macam mana kita buat keputusan pun kita akan dipengaruhi oleh pasangan kita. Ya, dia apabila melibatkan dua pihak ni kan, macam mana sekalipun pembahagian ni, dia akan melibatkan rasa sakit hati satu pihak. Tidak akan ada satu keputusan situasi menang-menang ni pada pendapat saya. Dia hanya cantik pada perkataan saja. Apabila sampai kepada keputusan, dia akan ada situasi menang kalah. Dan itulah pencetus pergaduhan. Jadi kita ambil satu contoh. Kalau cuma ada cuti 4 hari dan seorang di Kelantan, seorang di Kedah. So macam mana kita nak wujudkan situasi menang-menang? Sepatutnya di situlah situasi bertolak ansur, memahami, dan pada pandangan saya ianya adalah perlu berasaskan kepada kewajaran. Contoh, kalau kita memang dah duduk di KL, mak ayah kita memang ada dah di KL, setiap hari, setiap minggu jumpa mak ayah di KL. Kalau mertua di Kedah, apa salahnya ke semua cuti itu digunakan untuk beraya di Kedah? Tak payahlah nak menambahkan jumlah kenderaan di jalan raya, menyusahkan masyarakat dan negara. Kan? Dia bermula dengan kefahaman kita. Okey, kefahaman satu perkara. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat kepada situasi mana contoh kan, ada dua-dua masih lagi ada ibu bapa. Jadi kebetulan memang dah dibuat gili-gili setiap tahun. Okey, kali ni giliran awak, hari giliran saya pula. Kebetulan kalau itu giliran suami, tetapi isteri kata, abang, mak saya tak sihat, saya takut tak sempat, tahun depan tak dapat raya sama. Dalam situasi ini dilema juga Kak Tam. Menggigil juga suami, nak macam mana ni? Ni macam mana Kak Tam? Kak Tam memang ramai yang bertanya kepada Kak Tam soalan ni. Apabila kita menggunakan sistem giliran, dan apabila sampai waktu giliran salah seorang daripada mereka ni dan terjadi satu keadaan yang memerlukan yang mereka yang terlibat tu perlu berada di tempatnya pada waktu yang bukan giliran dia. Jadi bila keadaan ni berlaku,
berlaku, seorang menuntut ini I punya giliran. Ke mana pun I nak. Yang seorang ni pula berada dalam satu keadaan dia perlu berada di situ. Contoh berlaku kematian, sakit pening macam yang Hani cakap. Satu keadaan yang keluarga akan berpisah keluar negara macam tu. So tahun ni lah last dapat beraya bersama. Jadi di sinilah yang Kak Tam ingin sangat berpesan supaya kita menggunakan budi bicara dalam setiap urusan kehidupan kita. Budi bicara sebenarnya adalah sesuatu nilai hidup yang akan menyenangkan urusan rumah tangga dan juga seluruh kehidupan kita. Ayat yang simple, budi bicara. Budi bicara. Ya. Katakan kalau tadi kita soal tentang ibu apa mentua semua tu kan, dia main drama pula, dia masuk campur tangan tu, dia bukan cara tu mak rasa dia bukannya tu. Dia lebih kata mak ni sakit. Dia macam pura-pura supaya mereka akan fikirkan untuk balik ke kampung. Kata memang sangat percaya kejadian tragedi balik raya ni kan berlaku dengan pertelingkahan, berbangsa muka. Dia banyak didorong oleh ibu bapa. Sama ada anak tu sendiri terlalu gairah nak memuaskan dan nak menggembirakan hati ibu bapa, dan ibu bapa tu pula ikut mana pun keegoan dia sebagai ibu bapa tu, sebagai mentua, siapa lebih handal, siapa lebih lebih kuat kan, mentua ke menantu. Anak lelaki akan dengar cakap isteri ke dengar cakap mak. Di sinilah sebenarnya satu kerugian. Pada Kak Tam, apa salahnya hari ini setiap ibu bapa, senyum sikitlah, setiap ibu bapa di Malaysia supaya menekankan dan meletakkan keutamaan kepada diri kita ni bahawa kebahagiaan anak kita tu adalah segala-galanya. Mempermudah urusan anak itu adalah kebahagiaan untuk ibu bapa. Jadi Kak Tam rasa kan kalau semua ibu bapa mengamalkan sikap yang macam ni, maka Hani, Kak Tam percaya takkan timbul isu nak balik mana ni takkan timbul. Ya, ini isu konflik keluarga. Ya. Walaupun kita ni mungkin buat sistem pergiliran, situasi menang-menang, tapi ada juga situasi yang macam pasangan kita tu terpaksa pergi ikut walaupun sebenarnya dia tak gembira balik kampung sebabkan macam layanan diberikan oleh keluarga mentua contohnya. Kadang gaduh, kadang perselisihan, lebih suka duduk dalam bilik berbanding dekat luar dan sebagainya kan. Jadi apa saranan pesanan yang Kak Tam boleh berikan kepada konflik keluarga ni supaya situasi balik kampung ni semua dalam keadaan yang indah, gembira dan memori menjadi kenangan memori yang boleh disimpan sampai bila, yang cantik-cantik je supaya anak-anak pun boleh ikut contoh kan. Pesanan Kak Tam kepada dua pihak lah. Pertama kepada mertua, yang keduanya kepada menantu itu sendiri. Kepada mertua, apa yang Kak Tam boleh pesan dan sebagai pengalaman Kak Tam sendiri sebagai seorang sebagai seorang mertua, kita jangan meletakkan sebarang expectation, sebarang satu penanda aras untuk kesempurnaan seorang menantu. Kerana bagi Kak Tam, yang paling penting adalah sempurnanya seorang wanita tu di mata suaminya. Bukan di mata kita sebagai seorang ibu. Jadi pada Kak Tam, siapa pun yang datang ke rumah Kak Tam sebagai seorang menantu, datanglah dengan apa saja karakter, datanglah dengan apa saja budaya, Kak Tam menerimanya sebagai menantu saya. Yang saya tidak meletakkan sebarang harapan kepada dia untuk dia menjadi begitu dan begini. Dan sebagai seorang mertua pula, kita buat sesuatu ikut kemampuan. Jangan di luar kemampuan kita. Contoh, kita tak larat nak masak banyak. Kenapa kita mesti nak memasak banyak? Atas sebab kita nak menjamu menantu, menjamu anak, tetapi menantu tak tolong. Sebab perempuan, menantu tak sama macam kita dulu zaman kita jadi menantu dulu lain. Sekarang ni lain. Jadi mereka ni balik kadang dengan tugas yang tak habis, dengan kerja pejabat, dengan gadget dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak samakan. Jadi pada pandangan Kak Tam, kalau kita nak aman, kita biarkanlah menantu kita ni ikut dia. Dan kita pula sebagai mentua, kalau kita tak larat masak, kita jangan masak. Mari kita berlapar bersama-sama. Bagus ada mentua memahami Kak Tam. Ya, Kak Tam memang cara Kak Tam macam tu. Dan jangan lupa pula macam menantu kan. Macam menantu, sebagaimana sekalipun anda usahakan diri untuk menyesuaikan diri dengan budaya keluarga suami anda. Bukan lama pun, 2-3 hari saja. Jadi cuba tahankan air muka, cuba tahankan percakapan, cuba tahankan gerak-geri supaya tidak melukakan hati orang tua. Kerana orang tua ni dia sensitif. Sebab itu timbul peribahasa pukul anak, sindir menantu. Benda-benda macam ni kita patut elakkan. Ya, baik. Jadi itu dia untuk situasi menang-menang ni bukan soal balik kampung semata-mata, tetapi juga menjaga hati dan perasaan, saling memahami. Jangan buat hal sendiri sebab dalam macam beraya itu kita punya seorang je kan. Jadi kita kena fikirkan juga perasaan orang lain. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Kak Tam, motivasi kita bersama kita pada waktu ini, dan kita
doakan semua yang sedang menonton pagi ni kan, yang sedang merancang untuk pergi balik kampung sebagainya, adalah situasi menang-menang yang telah pun berjaya khatam usik perasaan daripada pagi ini. Okey, baik, waktu ini kita nak bawakan kepada anda cerita pagi dari Sarawak pula, berkongsi tentang sabuk hitam penyeri raya. Dan apa kisahnya, kita terus bersama dengan pelapornya Fazril Hisham Afandi. Silakan. Kompetek. Hani. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Cerita Pagi Sarawak kita bawakan hari ini istimewa kerana beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, kalau di Sarawak biasanya terutamanya golongan lelaki, pemakaian baju Melayu yang lengkap adalah dengan bersamping ataupun di sini dipanggil sebagai sabuk. Oleh itu istimewa Cerita Pagi Sarawak hari ini kita akan membuat demonstrasi ataupun menunjukkan pemakaian sabuk ataupun samping dalam kalangan lelaki di hari raya nanti. Jadi untuk itu bersama dengan saya tetamu kita pada hari ini Encik Awang Zuhairi ataupun lebih mesra disapa dengan nama Khairi Mazlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita selalu biasa mendengar mengenai samping ni baik di Semenanjung Malaysia, di Sabah ataupun Sarawak, tapi istimewa Khairi punya sabuk ni atau samping dia panggil sabuk hitam. Kenapa? Adakah semuanya warna hitam? Bukan. Okey, untuk nama sabuk hitam adalah lebih dikenali sebagai sabuk yang berwarna kegelapan. Sebab tu kita panggil tu sabuk hitam. Oh, tona warna gelap. Kalau nampak dekat belakang ni pun ada sempat kita tunjukkan tadi. Ini je yang tinggal sebenarnya dekat raya ni. Ada 5 ke 6 ni jenis desain ataupun reka bentuk yang tinggal. Jadi bagi Khairi lah untuk pemakaian samping di Sarawak ni, memang mesti kalau rasanya pemakaian yang lengkap tu nak memilih, nak matching dengan warna tu macam mana kalau hitam ini? Okey, kalau untuk yang samping yang berwarna hitam boleh dipadankan dengan pelbagai warna baju Melayu. Disebabkan kita menggunakan songkok, maksud saya tadi kita full aksesori untuk hari raya. Okey, Khairi boleh tunjukkan tak? Sebab saya ni antara orangnya kalau nak pakai samping tu kadang-kadang ambil masa. Orang rumah saya pun dah masam dah kalau nak keluar. Boleh tunjukkan demonstrasi sikit macam mana cara mengikat samping mungkin yang lebih mudah? Boleh. Boleh. Okey, ini ada modelnya di sebelah. Model dah ada kat sebelah. Okey. Mana? So kita ambil samping. Yang ni kita punya best seller dekat sabuk hitam. Oh, cantik. Okey. So model. Okey. Okey. Yang ni cara pemakaian dia. Untuk yang paling senang, paling simple. Okey, pastikan dia dekat atas bahagian perut. Kita just masukkan dekat bahagian belakang. Okey. Mungkin pusing sikit tutup kamera ni. Okey. I think dah enough. So kita lock. Okey. Kita lock, lepas tu kita pusing sikit. Okey. Sini sikit. Okey. So kita betulkan bahagian tepi ni. Pastikan dia bahagian di tepi, bukan di tengah-tengah. Sebab nanti kita kalau duduk tu dia cantik. Okey. So jangan lupa strap samping ataupun tali getah untuk pakai samping. Oh, ini khas Yang ni khas. Yang ni kita panggil strap samping diraja. Strap samping diraja, namanya komersial. Okey. So kita pastikan yang ni tak ada orang panggil berkedut. So kita just lipat dia. Oh, dah nampak seragam dah tu. Lurus je. Buat sikit je. Satu lipatan je dah cukup dah. Okey, kita tengok dekat ni. Kita buat macam ni je. Tarik bahagian bawah untuk sekatakan. Okey, kita pastikan dekat bahagian belakang juga. Mesti kita letak elok. Letak elok di belakang. Oh, cepat Kalau saya tadi setengah jam pakai samping je. Okey, ni belanja sikit kamera. Pusing sikit. Nampak. Dah lurus dah. Ikatan dia pun nampak kemas, tak ada nampak besar ataupun kurang kemas. Kita tengok daripada ikat di tepi dia pun nampak lurus, bawah pun nampak
luruslah. Semua nampak kemas, nampak seragam. Jadi walaupun pakaiannya pun hitam, kenakan dengan samping yang hitam, semua nampak kemas saja. Ini kita tunjukkan cara-cara pemakaian samping yang seragam. Baik, Kerry dan juga modelnya ini, terima kasih kerana tunjukkan pemakaian samping. Dan semoga ini menjadi panduan kita juga, terutama di hari raya ini, untuk sentiasa lengkap jaga tradisi busana kita turun-temurun. Baik, ini saja dapat kita bawakan. Terima kasih Kerry. Untuk cerita pagi Sarawak hari ini, kita dengarkan apa lagi agaknya celoteh rakan-rakan kita di Angkasa Puri. Baik, terima kasih. Itu dia tadi sabuk hitam penyeraya. Sabuk tu macam samping lah sebenarnya. Ya, itu cara-cara memakainya. Ada banyak cara. Kalau nak buat bunga pun boleh. Pun boleh. Tapi saya tengok betapa orang yang memang pakar, tarik jadi. Sekarang dah ada samping instan. Ya, betul. Lekat ni tahun ni memang musim instan. Tapi kalau yang parti tu, yang mahir tu, tak payahlah pakai instan. Tak payahlah kita pakai. guna cara tradisional. Ya, sebab kita nak kekalkan tradisionalnya pemakaian. Baru nampak segak. Betul. Kalau bujang di atas lutut. Kalau yang dah kahwin? Kalau dah kahwin di bawah. Awak yang mana satu? Saya di bawah. Okey. Wow. Sebab nanti nak hantar kad jemputan kan? Nak hantar kad jemputan. Okay. Kita doa sama-sama ya. Okey. Baik. Kita nak ke mana Hani? Kita nak bawakan kepada anda perkembangan lalu lintas trafik bersama-sama Akila. Ialah kita tahu sekarang ni trafik dah makin memenuhi di sekitar lebuh raya utama. Jadi jom kita tengok apa agaknya perkembangannya bersama dengan Akila. Silakan. Okey, baiklah saudara, saya kini berada di Plaza Tol Gombak untuk membawakan perkembangan semasa aliran trafik di sini. Dan untuk pengetahuan saudara, saya berada di sini sejak pukul 6 pagi tadi lagi. Dan tinjauan mendapati aliran trafik keluar dari ibu negara menuju ke Pantai Timur sudah bergerak perlahan dan ketika ini sebenarnya sudah mula sesak. Bagaimanapun saya difahamkan aliran trafik agak sesak bermula 12.30 malam tadi sehingga pukul 5 pagi tadi. Dan difahamkan bagi lebuh raya KL Karak, trafik bergerak perlahan arah timur iaitu dari kilometer 0.5 hingga kilometer 37.2 itu dari Gombak menghala ke Genting Sempah, dari kilometer 48.3 hingga kilometer 51.4 iaitu dari Bukit Tinggi menghala ke Lentang, dan dari kilometer 53.5 hingga kilometer 54.8 iaitu di Lentang. Bagaimanapun ini dijangka bertambah memandangkan ramai yang memilih untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung hari ini, terutama bagi mereka yang mempunyai anak yang bersekolah kerana semalam merupakan hari terakhir persekolahan anak-anak sebelum memulakan cuti bagi perayaan Aidilfitri ini. Bagi memastikan kelancaran aliran trafik, pihak Anis Berhad telah mengeluarkan cadangan untuk pulang ke kampung bagi mereka yang ingin memulakan perjalanan pulang bermula pada hari ini dan juga esok. Ingin saya kongsikan di sini, cadangan waktu yang diberikan oleh Anis Berhad adalah bagi mereka yang ingin pulang ke negeri Pahang, dinasihati memasuki Plaza Tol ini bermula 12.30 hari sehingga 4 petang atau bermula 8 malam sehingga 11 malam. Bagi mereka yang menghala pulang ke Terengganu pula dinasihatkan masuk ke Plaza Tol Gombak ini bermula pada pukul 9 pagi sehingga 12.30 hari atau 8 malam sehingga 11 malam. Manakala bagi anak perantau yang ingin pulang ke negeri Kelantan pula dinasihatkan seawal pukul 6 pagi sehingga 9 pagi memasuki tol ini ataupun bergerak di sebelah petang iaitu bermula 5 petang sehingga 8 malam ini. Baiklah saudara, pastikan baki kad Touch and Go anda sentiasa mencukupi bagi memastikan kelancaran perjalanan anda untuk pulang ke kampung hari ini, dan bagi mengelak berlakunya perkara yang tidak diingini, pastikan kenderaan anda sudah diselenggara sepenuhnya. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan dari Plaza Tol Gombak ini. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih sahabat penyampai kita perkembangan di Plaza Tol Gombak. Cuma satu lagi pesanan, kalau sekiranya kita ingin melalui Plaza Tol itu ataupun di gate itu, pastikan kita menggunakan gate dan juga laluan yang betul. Kalau RFID, Smart Tag ataupun Touch and Go Card ataupun Visa itu, gunakan laluan yang betul. Ya, betul. Jangan salah laluan. Itu yang akan menyebabkan betul. Jadi kena peka aspek tersebut supaya tidak menyusahkan orang lain, pengguna jalan raya lain. Okey. Baik, untuk waktu ini kita nak
nak bawakan bingkisan, ya, sebuah bingkisan ihya Masjid Sahabat Sindumin, di mana difahamkan masjid ini sangat unik sekali kerana ia terletak di tengah-tengah sempadan Sabah dan Sarawak. Okey. Ya, jadi jom sama-sama kita saksikan. Kru Iyah Ramadan sempat mengunjungi salah satu masjid yang popular di daerah Sepitang, Sabah, iaitu Masjid Sahabat. Dengan jarak 148 km selatan daripada Kota Kinabalu, keunikan masjid ini bukan sahaja sebagai pusat beribadah dan mengembangkan syiar Islam. Malah kedudukan masjid ini juga amatlah strategik kerana dibina di atas tapak persempadanan wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak. Justru nama penuh masjid ini adalah Masjid Sahabat Sindumin Merapuk Sabah Sarawak yang dibina awal tahun 80-an. Jelas terjemahan kesepakatan dan keakraban kedua-dua wilayah di Kepulauan Borneo ini. Saya sekarang ini berada di Masjid Sahabat Sindumin Merapuk Sabah dan juga Sarawak sempena dengan program Iyah Masjid bersempena dengan sepanjang bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Kenapa kami berada di sini? Kerana kami ingin membawa anda ke satu destinasi masjid yang begitu unik kerana masjid ini dibina di atas tapak kerajaan negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Jom kita selami keunikan Masjid Sahabat ini. Selain berkongsi jamaah antara Sindumin dan Merapuk, masjid ini juga turut menjadi hentian utama pengunjung antara Sabah Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan juga negara Brunei Darussalam untuk solat dan persinggahan sebelum ke destinasi masing-masing, sama ada secara rombongan maupun persendirian. Masjid ini juga turut berkongsi ahli jawatan kuasa Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHIS dan juga ahli jawatan kuasa Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Jana Tuan Haji, tapak Masjid Sahabat Sindumin Merapuk ini dicadangkan di atas tapak negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Bagaimana perkara ini bagi Tuan Haji? Iya, apa yang kita tahu, Masjid Sahabat ini memang letaknya betul-betul di sempadan negeri Sabah dan Sarawak. Sabah mungkin ada lebih besar sedikitlah kawasannya dan Sarawak. Tapi walaupun ia adalah, kita menganggap ia didirikan di sempadan Sabah dan Sarawak. Jadi itulah hari ini jadilah ia Masjid Sahabat. Kalau dulu digelar dengan Masjid Bandar Sahabat, tapi kerana bandarnya tak wujud, jadi kita ubah kepada Bandar Sahabat saja, itu Sabah dan Sarawak. Jadi kedua-dua karya Merapuk bagi Sarawak dan karya Sabah, karya Sindumin bagi negeri Sabah, kita berkongsi mengimarahkan masjid ini, insya-Allah. Masjid Sahabat turut menyediakan tempat letak kenderaan khas bagi penduduk Sindumin dan tempat letak kenderaan berasingan bagi penduduk Merapuk. Pintu masuk dan keluar untuk penduduk dari Sabah ditetapkan di bahagian hadapan masjid, manakala pintu masuk dan keluar bagi penduduk Sarawak adalah di bahagian tepi Masjid Sahabat, dan jamaah boleh menunaikan solat fardu dan sunnah seperti biasa di masjid berkenaan. Dan saya sekarang ini berada di pintu masuk utama bagi masyarakat ataupun sahabat-sahabat daripada Merapuk Lawas seperti yang anda dapat saksikan di Masjid Sahabat Sindumin Merapuk Sabah Sarawak ini. Dan ini adalah pintu masuk untuk mereka dari negeri jiran Sarawak ini bagi menunaikan solat wajib dan sunat di Masjid Sahabat Sindumin Merapuk. Dan anda dapat saksikan tapak letak kereta ini dikhususkan kepada pengunjung-pengunjung dari negeri jiran ataupun dari kampung Merapuk Lawas. Dan bagi penduduk-penduduk Sabah, khususnya kampung Sindumin, mereka boleh terus berada di pintu masuk laluan utama di bahagian hadapan. Dan ini adalah
Pintu masuk ini terletak di tanah milik Kerajaan Negeri Sarawak. Ini antara keunikan di antara kedua-dua persahabatan Sabah dan Sarawak yang telah diterjemahkan menerusi Masjid Sahabat Sindumin Merapuk Sabah Sarawak ini. Asyik merenung ke luar jendela, menunggu kepulangan anak menantu. Riuh rendah mula terbayang-bayang di mata, menanti sanak saudara pulang beraya. Bulu lemang siap sedia untuk dibara. Ibu-ibu macet dan ato sebo di dapur. Riuh rendah mula terbayang-bayang di mata. Tak sabar rasanya berhari raya. Selamat Hari Raya. Bulu lemang siap sedia untuk dibara. Ibu-ibu macet dan ato sebo di dapur. Riuh rendah mula terbayang-bayang di mata. Tak sabar rasanya berhari raya. Hai dah raya dah, hai dah raya dah, syamada menjelma, syukur ilahi. Hai dah raya dah, hai dah raya dah, hari kemenangan anugerah ilahi. Ya li, bersama kita semua gembira. Ya li, berdoa kita semua selamat Hari Raya. Cherry on top. Wah. Parapapapa. Itu dia punya bunyi yang paling diingati lah. Semuanya teringin nak masuk sekali tadi kan? Saya tak masuk dalam lagu raya awak dan saya tak masuk dalam lagu raya mereka Tapi juga. kami dari studio yang sama. Wah, nak bagi tahu lah. Okey, komposer yang sama, Tu nak tanya pasal nak bagi tahu, nak tanya. Kita tanya pada tetamu-tetamu kita tentang informasi lagu tersebut. Itu Hai Dah Nak Raya Dah. Tu tajuk dia. Okey, jom kita kenalkan seorang demi seorang. Kita sebut nama glamour terus dan kalau ikutkan kita bersama dengan penyanyi Holly. Kita ada gitar yang nombor 1 Osama. Kita ada gitar 2 Didi di ujung sana. Adiknya Bobo. Adik-beradik. Adik-beradik. Yang mana abang, yang mana adik? Sana abang, ni adik. Ya, adik. Dan kita
kita ada keyboard Kuzan, pencipta lagu raya kami juga. Awak ke yang tulis lirik juga ni? Tak. Tak. Okey, cuba bagi tahu sikit siapa yang tulis lagu ni. Lagu ni ditulis oleh Cik Raja Syam dan Zaira Syam tulis lirik. Okey. Dan yang pastinya bersama dengan saya kat sebelah saya ni, Ain Tommy. Itu drama. Saya nak bagi tahu satu benda. Dia ada 2 orang memang orang kata darah seni mengalir. Darah seni mengalir. Semua anak-anak legend ni. Saya takut kita dah tahu yang mana satu. Sebelah ni. Okey, ni anak Black Wings. Okey. Dan di sebelah sana Usama Dato' Jamal Abdullah. Okey, terima kasih bersama kami. Cuma hari ini kita membawa mereka sebagai identiti mereka sendiri, Cherry on Top. Cherry on Top. Mengapa namanya Cherry on Top? Daripada tadi kami asyik berbincang. Kenapa Cherry on Top? Ya. Okey. Alright. So nama Cherry on Top ni terlahir sebab kalau kita tengok definisi cherry on top dalam bahasa Inggeris, dia merupakan peribahasa Inggeris yang bermaksud benda yang baik ditambahkan lagi dengan benda yang baik supaya menyempurnakan benda tersebut. Band ni kita nak goal kita ialah untuk menyerikan lagi lah industri muzik macam tu. Tapi definisi kedua pula, kalau dari segi visual kita boleh nampak kita ada seorang penyanyi wanita dan kita ibaratkan macam cherry on top of the band yang dianggotai oleh lelaki-lelaki semuanya gitu. Susah tak nak main lagu ni? Kalau boleh kita pinjamkan mic dia tu. Okey. Susah tak nak main lagu ni? Sebab tadi saya dengar macam lagu ni dia punya progress itu. Memang melodi dia memang betul. Wow lah. Susah tak kalau kita tengok dari segi composition dia? Boleh tahan. Ada lagi susah Ada lagi. Okey. Ada lagi mencabar. Ada lagi. Tapi kalau tengok tadi memang wow lah. Saya terpaku melihat persembahan lagu ini. Saya pun terpaku tengok saya. Berapa lama praktis lagu ni untuk lagu baru ni? Kalau nak ikutkan kita start praktis hari Isnin, tak ada berhenti. Hari Isnin. Tak ada berhenti. Terus untuk performance hari ini. Perform hari ni. Okey. Usama pula. Saya masih menyanyi kan? Saya masih menyanyi. Cuma dalam Cherry on Top ni peranan anda lebih kepada sebagai melengkapi sebagai pemuzik. Betul. So macam mana penlibatan dalam Cherry on Top ni? Pelibatan saya sebenarnya saya ni suka muzik dari kecil lagi. So sebenarnya saya suka main gitar. Daripada saya menyanyi sebenarnya. Itu je cerita dia. Tapi dia ada tapi. Ada. Okey. Tapi itulah bakat Allah tu dah bagi. Kita boleh menyanyi, kita boleh main gitar. Sebab ayah saya pun dah tegur. Kau boleh main gitar, kau boleh menyanyi, apa salahnya kau buat je dua-dua. Kau buat je menyanyi, kau main je gitar. Sebab baba tak ada benda tu, dia cakap. At least baba dia nyanyi je, baba tak boleh main muzik. Kau boleh main muzik, kau main je. So saya teringin nak buat band. Alhamdulillah. Jadilah band ni. Dan tambahan pula Usama ni juga berpendidikan di Aswara. Ada ilmu, kemahiran skill muzik dan juga kemahiran menyanyi. Lengkap ketiga-tiganya. Difahamkan majoriti ada pada Aswara Ya, majoriti. Okey, majoriti. Semuanya memang ada elemen muzik seni. Lead solonya, suara yang pagi-pagi saya pun dengar tadi kan. Dia macam ada second voice tadi. Bunyi macam mana datang ni tu. Saya tak nampak ada yang buat voicing dekat sini tadi. Yang tu sebenarnya sequence. Okey. Alright. Terjawablah persoalan. Kami tadi berbincang Kita berbincang di belakang tadi kita banyak bincang datang suara tu kan. Okey. Memang karier menyanyi ni sudah terbentuk ataupun dibina sebelum menyertai grup ni ke macam mana? Memang sejak kecil lagi dah minat menyanyi. Orang Sabah. Betul. So dari kecil lagi dah minat menyanyi. Lepas tu minat itu membawa Holly sampailah menuntut di Aswara sekarang. Yes, betul. Dia selalu macam tu, orang Sabah memang suara sedap Tapi saya boleh cakap ini bagi saya lah personally lagu raya paling best untuk tahun ni. Kan dia macam lain. Berani cakap ni lagu raya paling best untuk tahun. Lagu satu lagi yang Kusyam buat pun sedap juga. Kita lagu boleh lebaran datang lagi. Itu second best. Yang ni paling best. Nak juga ni. Okey. Baik, kita pergi ke sekolah. Ni rasanya yang paling muda dalam kumpulan ni. Ni paling comel ni. Paling comel lepasan SPM. Okey. Ni ikut abang ke ni?
Sama-sama. Sebab Irfan kan selalu berganding dengan Osama sekali kalau jadi itulah kita tanya macam mana boleh disatukan tapi sebab mereka memang saling mengenali dan form satu kumpulan. Adik-beradik ada, satu kampus pun ada juga dan tentunya kita tibalah masa macam mana Ulaman? Okey. Okey, macam mana boleh bersama-sama dengan kumpulan ni? Memang dah lama ke ataupun bila kalau cakap dari segi macam legendnya bapa anda pun ikut macam yang sama juga kan? Jadi sebenarnya band ni memang dah start daripada dulu lagi. Saya bobo dengan Didi. Oh, okey. Lepas tu bila saya start masuk Aswara, baru saya kenal Holly, Kuzan dengan Osama. Dan daripada situ memang kita pun tengah mencari penyanyi, gitaris dengan keyboardis. Lepas tu, terus ni. So memang start dari situ terus. Terbentuklah. Tergabunglah kami. Ya, ini macam tergabung. Kalau ini lagu Cherry on Top yang pertama bukan Sudah ada lagu lain. Ni ada cerita elemen surprise dia, okey, silakan. So ini merupakan kalau nak ikutkan ya betul lagu pertama kami. Lagu pertama lagu raya. Lagu pertama lagu raya kita keluar dulu. Dia ada sebab sebenarnya. Sebab sebenarnya kami ada plan nak release single. Tapi nak release single tu kami bercadang untuk cuba kita release lagu raya dulu untuk slow build up supaya orang tahu kewujudan band ni dululah. So nanti lepas raya insya-Allah nanti kan ada single terbaru. Okey, ini yang part yang apa tu memang awak tambah ke atau memang ada dalam komposisi asal? Memang ada dalam komposisi asal. Okey. Cuma kita tahu, saya rasa semua ni memang ada genre yang berbeza masing-masing. Progresif tapi membawa kepada progressive rock. Betul. Okey, jadi kita kena sama-sama tunggu. Saya rasa memang tepat masanya memperkenalkan kumpulan Cherry on Top raya. Lepas ni kita tunggu pula untuk single selepas raya. Okey, ada muzik video. Ada muzik video Okey, itu muzik video untuk lagunya. Dia lirik datang dulu ke? Lebih kurang 5 hari lepas dah 10,000 lebih kurang. Dia lagu ni lirik datang dulu atau melodi datang dulu? Lagu ni saya tak sure sebab komposernya bukan kami. Komposernya ialah Raja Syam. Lagu ke lirik datang dulu? Lagu datang dulu. Baru lirik. Kita tak dapat lagu ni. Lagu ni sedap. Lagu ni sangat sedap. Itulah Ismail tahu saya rasa dalam list lagu 2024 ni saya memang berani jamin ini memang boleh viral. Wow. Kau punya jaminan. Saya bagi jaminan lah. Betul Hani. Ini keyakinan saya. Keyakinan saya. Saya faham. Okey, jadi apa pun kita terus beri sokongan. Dah ada Instagram group sendiri ke? Dah ada. Okey, di mana? TikTok, YouTube. Boleh share siapa boleh? Mana? Ada Cherry on Top. Kalau IG kita nama IG kita orang ialah Cherry on Top _band. Kalau di IG lah. Ini ya betul. Yes. Tapi kalau band kan, Cherry on Top apa band rujukan anda? Dulu kita pernah ada band pesawat Gerhana Sekar Cinta. Semua kan. So apa you all punya reference untuk band genre tu? Abang jawabkan. Asyik saya ni cakap. Muzik macam mana? Muzik. Reference. Apa? So kita macam sebab vokalis perempuan your favorite band or your reference? So kita orang macam ambil daripada Evanescence and a bit of Nightwish. Wow. Awak lahir tahun bila Evanescence? Saya budak I. Saya budak ni. Saya budak SPM. Mungkin umur 5-6 tahun kalau Evanescence. Kan? Ya ke? Evanescence dah lama tu. Ya, betul. Okey, wow, dia punya rujukan tu dahsyat tu. Okey. Jadi hala tuju lepas ni mesti single baru akan keluar lepas raya insya-Allah. Dan apa lagi mendepani anda untuk Cherry on Top? Okey, Osama lah jawab. Terkejut kita okey. Yang akan datang insya-Allah kami akan keluarkan lagi lagu. Kemungkinan mana tahu ada album ah? Ada album ah? Enggak. Mana tahu kan? Ada album ada. Insya-Allah akan ada album daripada Cherry on Top insya-Allah. Okey. Dan dan saya nak cakap apa nama sponsor? Okey, kita nak berterima kasih kepada yang sponsor kita macam Gitar ni, Gitar Nation. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Abang Black, Nyawa Black. Dan Supremacy untuk sponsor kita ada baju lah. Alhamdulillah. Okey, baik. Itulah dia artis yang mengingati jasa orang-orang yang
berada di sekelilingnya. Alhamdulillah. Betul. Saya harapkan Cherry on Top akan terus berada di puncak dan di atas Dan satu bos hari kita One Scream Studio. Ya. Okey, Abang Raja Syam One Scream Studio. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan menyaksikan Cherry on Top akan berada di puncak nanti. Okey. InsyaAllah, amin. Kami rela berada di tempat kedua. Sebab kami di bawah studio yang sama je tu. Jangan dibandingkan, Okey, Hani. baik. Terima kasih dan selamat berjaya untuk Cherry on Top. Okey, sampai kita berjumpa lagi untuk single lepas raya nanti, okey? InsyaAllah. Okey, jom share dan like ramai-ramai di YouTube. Lagunya ialah Hai nak raya dah. Hai nak raya dah. Jom share, like dan kongsi ramai-ramai lagu ini supaya tular dan juga viral di media sosial dan juga di tontonan anda, insyaAllah. Terima kasih semua kerana bersama kami All the Best Cherry on Top. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan insya-Allah ini merupakan Ramadan terakhir sebelum kita menjengah raya. Kita akan berjumpa lagi dalam Sahur Pagi Malaysia. Insya-Allah kita akan berjumpa pada raya yang keempat. Hani dan juga Ismail. Okey, saya Hani Hamid Dan saya Ismail Adnan. Kita berakhir di sini. Dengan itu kita ucapkan Assalamualaikum. Kita jumpa. Selamat Hari Raya.